Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa khabar tuan-tuan perempuan semua? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair ya? Alhamdulillah. Jadi kalau sihat dah bersedia, kita teruskan pengajian kita ya. Muka surat 302. Muka surat 302 ya. Masih di bawah tajuk zuhud ya, zuhud. Ya betul, Ustaz. Okey. Silakan, Ustaz. Jadi tajuk kita ya, terima kasih. Sikap zuhud Nabi Muhammad SAW. Apa-apa pun yang kita bincang biasanya dia punya apa kita panggil benchmark ya ataupun reference kita adalah baginda Nabi lah ya. Sudah tentu cara makan, cara minum ya, cara bersosial ya, bersosial dengan masyarakat ya, cara Nabi solat, cara Nabi berpuasa, cara Nabi berapa kita panggil ya, berinteraksi dengan orang kafir ya. Kita ambil contoh daripada Nabi. Dan buku ni dia merujuk khusus ya kepada akhlak Nabi ya, dan akhlak merupakan perkara yang menjadi apa kita panggil ya, menjadi pelengkap kepada identiti muslim seseorang itu ya. Maknanya setelah kita belajar akidah ya, kenal Tuhan, kenal Nabi, kenal malaikat, kitab dan sebagainya, kita mempelajari hukum hakam fiqah pula ya, macam mana nak solat, nak puasa ya, nak mendidik anak, nak berkahwin dan sebagainya. Dan disempurnakan persoalan akidah ya dan syariat ataupun hukum hakam tadi dengan akhlak ya. Jadi akhlak ni dia kemuncak lah kepada perbincangan agama kita ya, sebab dia akan dia akan memperindahkan ya, memperelok, mencantikkan ya. Kalau kita tengok akidah itu tunjang dia, asas ya. Akidah tu benda asas. Bila orang tu masuk Islam, kita cerita tentang dia punya ya, kita cerita tentang dia punya akidah dia ya, keimanan dia ya, kepercayaan dia kepada hari kiamat ya, kepada hari akhirat. Kalau hukum hakam ya, apa dia nak buat, apa dia nak amalkan dalam kehidupan ya. Dan seterusnya akhlak itu merupakan perkara yang mempercantikkan atau memperelokkan ya. Dia beautify kita punya asas tadi ya. Macam pokok kita kata akar tunjang dia, itu adalah akidah ya. Cabang dan ranting dia merupakan syariat, dan buah-buahan ya yang masak ranum, yang sedap, yang manis ya, begitu juga bunga-bungaan yang cantik, yang berbau harum, itu merupakan akhlak dia. Itulah ya secara umum kalau kita boleh juzukkan ataupun bahagikan ya Islam kepada tiga. Yang pertama kita panggil akidah, yang kedua kita panggil syariah, hukum hakam, yang ketiga kita panggil akhlak ataupun tata cara kita ya. Kita punya etika kita, moral kita ya di dalam hidup ya sebagai manusia di atas muka bumi. Nabi Muhammad adalah teladan utama dalam segala hal, termasuk dalam hal zuhud yang sedang kita bincangkan ya. Dah lamalah, dah berbulan-bulan dah kita bincang ni. Baginda adalah orang yang mempunyai lebih kemampuan dan mempunyai keyakinan bahawa menikmati hal-hal yang mubah. Mubah ni maknanya yang harus. Ya, kalau kita belajar hukum taklifi, tuan-tuan salin, hukum taklifi ya. Apa makna hukum taklifi? Hukum yang berkait dengan apa? Ya, dengan seseorang mukallaf. Mukallaf kita lah, orang yang diberi tanggungjawab. Ya, jadi hukum taklifi, hukum yang menjaga kita ya, yang menjadi panduan kepada kita ya. Yang kita kategorikan kepada 5 lah. Kita bahagikan kepada 5. Yang pertama kita panggil wajib ataupun fardu. Yang kedua ialah sunat ya, yang ketiga ialah harus ataupun mubah, ni yang kita sebut ni. Ya, baris yang keempat ni mubah ataupun harus. Yang keempat ialah makruh, yang kelima ialah haram. Jadi yang wajib atau fardu, sunat ya, mubah atau harus, makruh dan haram inilah yang kita panggil hukum taklifi. Ya, dialah yang menjaga kita dalam menentukan sesuatu hukum. Ya. Contoh macam solat kita kata ya. Tengok solat apa. Kalau solat fardu, hukumnya fardu lah. Hukumnya wajib, tinggal berdosa. Ya. Kemudian qabliyah dan ba'diyah. Itu masuk hukum-hukum sunat. Ya. Kemudian yang lain-lain, ya, yang lain-lain tu kita panggil yang harus saja. Ya. Tak adalah solat yang harus ya, tapi maksudnya secara umum kalau tak ada tuntutan, boleh kita buat bila-bila masa saja. Ya, contoh kita ada masalah, kita tak boleh nak selesai, kita buat istikharah.
Ya, jadi sunat kita buat istikharah. Tapi bukanlah tiap-tiap hari kita buat. Ya, kerana tak ada tuntutan untuk buat tiap-tiap hari. Ya. Yang ada tuntutan buat tiap-tiap hari itu macam kita kata solat qabliyah ba'diyah. Ya, solat duha, ya, itu ada tuntutan setiap hari. Tapi kalau macam istikharah, bila kita berhadapan dengan masalah, kita berada di crossroad, ya, kita berada di persimpangan. Kita tak tahu nak pilih yang mana. Kita dapat dua offer, nak ambil yang A ke B. Ya, ataupun anak kita dipinang oleh dua orang lelaki, ya, kita tak tahu yang mana satu. So kita istikharah. Dia istikharah, ya, kita pun istikharah. Jadi benda tu bila ada keperluan kita buat. Ya. Kemudian kita panggil, ya, puasa sama juga, ada puasa wajib, ada puasa sunat. Ya, ada puasa yang asalnya tak ada tuntutan, ya, tetapi kita nazar. Bila nazar dia jadi wajib, ya. Macam kita kata kalau anak saya SPM dapat 10A, ya, saya nak puasa sunat Isnin dan Khamis selama 2 minggu berturut-turut sebagai contoh. Jadi asalnya sunat, tapi dia naik taraf, dia menjadi wajib sebab kita dah nazar. Begitu juga benda-benda lain, ya, macam makan, orang tanya, ya, boleh tak makan ketam? Makan ketam hukum dia harus. Ya, boleh tak kita nak minum air kita panggil, ya, air nira, ya, nira boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ya, tetapi macam tadilah, ya, tak boleh nak ambil dalam kuantiti yang berlebih-lebihan. Kerana apa? Kalau kita ambil dalam kuantiti yang berlebihan, ya, bimbang takut, ya, kita akan mabuk, ya, ataupun apa sajalah, ya, yang melibatkan hukum hakam yang berkaitan dengan akal fikiran kita. Okey, ya. Jadi mubah ataupun harus, termasuk salah satu daripada lima hukum hukum taklifi dia panggil, ya. Adalah dibolehkan, walaupun demikian baginda tetap bersikap zuhud. Maksudnya walaupun perkara tersebut harus hukum dia, tapi Nabi tak buat. Ya. Nabi lebih mementingkan kemaslahatan umat Islam, terutama orang yang fakir. Jadi walaupun Nabi boleh buat benda tu, Nabi boleh makan benda tu, ya, Nabi boleh menikmati sesuatu hidangan, tetapi kadang-kadang Nabi utamakan orang lain, ya, Nabi bagi kepada orang fakir. Melebihi kepentingan peribadi, ya. Baginda sama sekali tidak pernah mendahulukan kepentingan dan keperluan dirinya sendiri, memang betul. Ya, Nabi utamakan orang lain, Nabi fikir, ya, kalau Nabi kita panggil macam Nabi puasa kan, pada bulan Ramadan Nabi bermusafir. Ketika seorang sahabat Nabi jatuh daripada unta, ya, dalam Sahih Bukhari ada cerita. Tuan-tuan Ustaz pernah cerita, tuan-tuan kalau lupa tuan-tuan salinlah, tuan-tuan catatlah, ya. Jadi bila sahabat tadi jatuh daripada unta, ya, tak tahu tuan-tuan Haji Don ingat ke, ya, bila Ustaz sebut cerita seorang sahabat Nabi jatuh daripada unta bulan Ramadan, ingat ke tak? Masih ingat? Ingat, Ustaz. Ingat, ya. Tu cerita dalam perjalanan daripada mana ke mana tu? Dari tu tak apa ingat, tapi sahabat yang jatuh tu dia tak nak buka puasa. Jadi Rasulullah SAW buka puasa lah supaya sahabat dia pun buka puasa. Betul, ya. Itu antara contoh Nabi tidak mementingkan diri. Sebab kita tahu, ya, satu hari kita buka dalam bulan Ramadan, kalau kita ganti di luar Ramadan tak sama. Jadi Nabi dari segi peribadi, Nabi mampu untuk terus berpuasa. Ya, tapi kerana Nabi mengenangkan sahabat-sahabat Nabi yang kalau Nabi tak buka, mereka tak akan buka, ya, dan boleh mudarat pada mereka, maka Nabi buka. Ya, Nabi tak pentingkan diri. Nabi tak kata apa kita panggil, ya, bukalah, ya, tapi saya tetap berpuasa. Nabi tak kata macam tu. Nabi pun berbuka juga. Nabi sanggup sacrifice, ya, kelebihan Ramadan satu hari tersebut hanya kerana Nabi tidak mahu para sahabat, ya, menerima mudarat kerana mereka berada dalam keadaan yang sangat panas di tengah padang pasir. Perjalanan daripada Mekah ke Madinah yang mengambil masa berapa hari biasanya, Kak Suwarti? Berapa lama? 8 hari. 8 hari. 8 hari. Kalau normal condition kan, kalau dalam keadaan panas, terlalu panas ataupun 10 hari. Ada berlaku ribut pasir, ya, mungkin 10, ya, mungkin lebih lagi, ya, bergantung kepada keadaan. Dengan sikap zuhud yang telah tertanam dalam diri baginda, ya, baginda mengasuh, ya, ramai para sahabat di sekeliling baginda, sama ada di kalangan
Bila kita kata sahabah tu maknanya lelaki lah. Tapi kalau kita sebut sahabiah perempuan. Ya, lelaki atau perempuan secara umum sahabah. Tapi kalau kita nak khusus kepada sahabat perempuan, kita panggil sahabiah. Ya, sahabiah. Maknanya sahabat-sahabat di kalangan wanita. Didikan Nabi sangat berjaya. Para sahabat mampu mengambil teladan daripada akhlak baginda. Ya, mereka tidak tergoda dengan kelazatan dunia dan ajakan hawa nafsu. Yang ni yang kita baru nak belajar lah tuan-tuan. Ya, baru berusaha untuk mempelajarinya. Ya, tapi para sahabat mereka sudah ditanam dengan kesedaran ini, ya, kerana mereka duduk bersama dengan Nabi. Ya, mereka sentiasa bergaul, ya, sentiasa ditegur, ditarbiah, dididik oleh Nabi. Jadi perkara yang disebut sebagai perkara-perkara mubah tadi yang boleh buat, ya, tapi mereka memilih untuk tidak membuatnya. Ya, yang pertama kerana apa? Kerana Nabi pun ajar macam tu. Ya, sebab Nabi pemimpin dan kita tahu, ya, apa kita panggil pemimpin ni dia menjadi contoh teladan kepada orang bawahan. Ya, jadi kalau pemimpin tu kaki sembahyang sunat, maka orang bawahan pun sikit sebanyak akan terikut juga. Kalau pemimpin tu rajin membaca, ya, orang bawahan pun begitu juga. Tapi kalau pemimpin menunjukkan contoh yang tidak baik, sikit sebanyak, ya, orang bawahan akan terikut. Ya, itulah, ya, yang Nabi tunjuk, yang Abu Bakar, Omar dan sahabat-sahabat lain tunjuk. Jadi mengapa, ya, mereka tidak tergoda dengan ajakan dunia tadi? Sebab mereka dilatih oleh orang yang begitu juga. Ya, oleh Nabi SAW yang sifatnya macam tu. Sifat mulia seperti ini dapat kita lihat pada individu, ya, diketuai oleh Abu Bakar lah. Dalam senarai individu sahabat tu dah tentulah Abu Bakar yang menjadi tonggak dia. Diikuti oleh Umar, ya, Osman, Ali dan sahabat-sahabat lain yang juga para pemimpin kaum yang sudah masuk Islam. Ya, jadi macam Abu Sufyan. Abu Sufyan awalnya lawan Nabi. Ya, ni Abu Sufyan bin Harbin, ya. Yang kita selalu bezakan, ya, Abu Sufyan bin Harbin, bapa mertua Nabi, pemimpin Mekah, lawan Nabi, ya, dalam perang Uhud, ya, dalam perang Khandaq, 2 perang dia datang lawan Nabi, tapi akhirnya memeluk Islam. Jadi apabila mereka memeluk Islam, maka kabilah mereka pun masuk Islam. Paling kurang isteri dan anak mereka masuk Islam. Ya, bila Abu Sufyan bin Harbin masuk Islam, isterinya Hindun binti Utbah masuk Islam. Anak dia Muawiyah masuk Islam, Yazid masuk Islam. Jadi ini semua apa kita panggil, ya, orang yang mempunyai kaliber, ya, dalam masyarakat, yang dihormati, ada kedudukan. Jadi bila mereka menerima Islam, maka pengikut-pengikut mereka, ahli keluarga mereka juga turut memeluk Islam. Ya, sebab orang Arab ni dia tebal dengan semangat perkauman. Jadi kalau dia punya ketua kabilah dia, penghulu dia masuk Islam, maka anak-anak buah kebiasaannya akan ikut. Ya, sebab itu kita tengok, ya, zaman Melaka pun ketika pedagang-pedagang daripada Gujarat, ya, daripada Yaman datang ke Melaka, mereka berniaga, mereka akan buat hubungan yang baik dengan Sultan Melaka. Ya, masa tu raja lah, ya. Jadi bila Sultan masuk Islam, maka menteri-menteri, hamba rakyat pun akan masuk Islam. Itu kaedah yang umum lah. Ya, sebab itu kita diajar masuk ke sesuatu tempat melalui pintu utama dia. Ya, jangan masuk pintu yang lain. Ya, maknanya secara umum bukanlah tak boleh masuk pintu lain, tetapi masuk pintu utama tu ialah melalui rumah ketua dia. Jumpa dengan ketua, jumpa dengan tok empat dia, jumpa dengan penghulu. Ya, kalau penghulu dan tok empat menerima kita dengan baik, insya-Allah, ya, dia punya orang kampung ataupun masyarakat akan menerima kita. Ya, itu yang Nabi tunjuk. Sikap zuhud secara bersama yang terdapat pada masa Rasul merupakan dasar utama dalam kejayaan tarbiyah. Apa makna tarbiyah? Ya, pendidikan, education. Ya, cuma education yang kita faham, ya, di sekolah mungkin, di universiti. Sedangkan education yang Nabi buat, dia tidak sekadar terkongkong dalam dalam kompaun sekolah dan juga universiti. Ya, tarbiyah Nabi di sepanjang masa, sepanjang zaman. Maknanya tak kira tempat, ya. Nabi berjalan, para sahabat ikut, Nabi tunjukkan contoh teladan yang baik. Nabi berada di kebun kurma, Nabi berada di pasar, Nabi berada di masjid, dalam perang, ya, ketika di rumah, dan sentiasa, ya, proses education tu, ya, education proses tu berjalan. Dan bila dia berjalan, ya, dia berjalan di semua tempat. Mana bukan di sekolah saja, ya, macam guru kita bagi. Ustaz bagi contoh, kan. Seorang guru, ya, dia mengajar dia mengajar apa kita panggil istilah dia, ya,
Kalau ni dia mengajar moral contoh, ya, subjek moral. Ya, dia Muslim, ya, cikgu, tapi dia bukan ustaz. Ya, dia guru moral kita kata, ya, moral education. So di sekolah dia ajarlah, ya, dia pakaian kemas, ya, ditunjuk pada murid, ya, akhlak yang baik, ya, kalau nampak sampah ambil masuk dalam tong sampah, ya, kemudian kalau dalam kelas jangan buat bising, ya, kalau guru tak ada jangan jangan keluar daripada kelas pergi tempat lain, pergi kantin sebagainya, bukan masa, ya. Jadi oleh kerana itu dia ajar benda-benda yang baik, ya. Tetapi, ya, macam tadilah, bila dia keluar daripada compound sekolah, daripada pintu pagar sekolah, ya, mungkin dia tak buat macam dia cakap, ya, dia tak walk the talk, ya. Sebab apa? Sebab tadi dalam sekolah dia kata jangan merokok, pelajar-pelajar, ya, macam kamu semua masih tingkatan 3, tingkatan 4 jangan merokok, ya. Memang dia pun tak merokok dalam kawasan sekolah, tak boleh, dia kena denda. Tapi bila dia keluar saja, ya, kebetulan kita jumpa dia dekat tepi padang, ya, dia nak main bola ke apa, ya, petang, kita tengok dia merokok. Tadi dia kata dia jangan merokok, ya. Jadi maksudnya dia tak buat apa yang dia cakap, ya. Jadi maknanya dia cakap saja. Orang Melayu kata cakap tak serupa bikin, ya. Tetapi kita tengok Rasulullah tidak begitu, kerana education yang Nabi buat tu di semua tempat dan di sepanjang masa. Ya, tak ada tempat yang Nabi kita kata ada exception, tak ada. Ya, waktu tidur, waktu makan, ya, sebab Nabi buat apa yang Nabi cakap. Ya, Nabi walk the talk tadi, ya. Jadi maknanya kalau kita tengok Nabi ni bila-bila masa pun Nabi sentiasa, ya, berpegang dengan amalan yang Nabi ajar tu. Cuba bagi contoh. Ya, jadi maknanya contoh kita kata Nabi sebut tentang sembahyang duha, Nabi yang paling banyak sembahyang duha. Nabi sebut sembahyang tahajud, Nabi paling banyak. Nabi sebut mendahulukan orang lain, Nabi tunjuk, ya. Jadi itu yang dipanggil tarbiyah, yang beza dengan kita punya normal, ya, definition of education. Jadi itu kena bezakanlah tuan-tuan. Kemudian apa lagi? Pembangunan yang dijalankan, pembangunan insan lah. Ya, kita panggil pembangunan insan, ya, self development. Ya, yang kita merujuk kepada, kalau di Malaysia dulu kita panggil bina insan. Ya, kita bina insan tu. Ya, kita panggil sekarang ni, dulu kita panggil mungkin human resource kan, ya, human resource, tapi sekarang kita panggil human capital. Ya, jadi bukan sekadar dia tu resources, tetapi dia tu jadi capital kepada syarikat. Ya, walaupun duit perlu sebagai capital, tapi human capital tu, ya, kadang-kadang lebih utama lagi. Sebab kalau ada duit, ada bajet, ya, ada apa kita panggil peruntukan, tetapi orang yang melaksanakannya tidak mempunyai budi pekerti yang bagus, ya, jadi mungkin tak berjaya. Ya, pasal apa? Ya, sebab manusia yang melaksanakan. Ya, walaupun peruntukan ada bajet dia, ya, ada allocation dia. Tapi sebab yang melaksanakannya tu tak berapa betul, ya, maka apa yang dirancang tidak berlaku dengan baik, ya, tidak running smoothly kita kata. Okey, apa lagi, ya? Sikap zuhud tadi, ya, juga telah tertanam dalam diri keluarga Nabi. Sebagai contoh, ya, ni cerita isteri Nabi, Hafsah. Ya, Hafsah adalah isteri Nabi yang keempat, ya. Pertama Khadijah, yang kedua Saudah binti Zam'ah, ketiga Aisyah, keempat, ya, keempat Hafsah binti Umar. Suami dia cedera dalam perang Badar dan meninggal dunia, ya. Jadi dia apa kita panggil, dia salah seorang isteri yang berusia muda lah. Ya, sebab dari segi usia Hafsah ni sebaya dengan Fatimah, ya, anak Nabi yang bongsu. Ya, maknanya ketika hijrah Fatimah berusia 18 tahun, ya, Hafsah pun 18 tahun. Ya, dia berkahwin dengan salah seorang daripada sahabat Nabi, kemudian sahabat tu cedera parah dalam perang Badar dan bawa kepada kematian. Ya, dia jadi janda dalam usia yang sangat muda, sekitar 19 tahun. Ya, sekitar 20 lah, 19 masuk 20 tahun. Ya, sehingga Umar kelang kabut dibuatnya, ya. Kerana apa? Kerana anak tu muda sangat. Jadi suami dah meninggal, ya, cuma belum ada anak lagi. Jadi dia mengadu kepada Nabi masalah yang dihadapi oleh anak dia. Mula-mula dia jumpa Abu Bakar, tapi Abu Bakar tak layan. Ya, kerana Abu Bakar pernah dengar Nabi sebut, ya, bahawasanya Nabi ada hint, ya, ada bagi apa kita panggil isyarat bahawasanya Nabi nak jadikan Abu Bakar, nak jadikan Umar itu sebagai mertua Nabi. Ya, walaupun Umar ni jauh lebih muda, 12 tahun muda pada Nabi.
Ya, sebab Omar ini dia bukan daripada Bani Hashim. Jadi dari segi kedudukan kabilah Omar ni, ya, Omar ni Bani Adi, dia tak sama level lah dengan Bani Hashim. Jadi untuk muliakan dia, maka Nabi kahwin dengan anak dia, ya, Hafsah. Jadi bila Nabi kahwin dengan Hafsah, Hafsah jadi apa? Jadi isteri Nabi, ya, di kalangan ahlul bait Nabi. Dan Omar menjadi pak mertua, ya, walaupun dia daripada Bani Adi, tetapi oleh kerana menantunya Bani Hashim, ya, Rasulullah pula tu, dia jadi mulia lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan di sisi masyarakat. Ya, sebab masyarakat Arab pada ketika itu mementingkan kabilah. Sebab tu orang Quraisy, ya, sama ada mereka ni Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Adi, Bani Asad, ya, Bani Zuhrah, mereka sentiasa, ya, memastikan anak-anak mereka, cucu cicit mereka berkahwin sesama Quraisy. Ya, sebab mereka tak mahu pengurusan Zamzam, ya, pengurusan haji umrah, ya, pengurusan Kaabah dan sebagainya itu jatuh ke tangan orang luar. Mereka nak kalau boleh semua, ya, di kalangan Quraisy. Tak kiralah Quraisy daripada Bani Hashim ke, Bani Umayyah ke, Bani Zuhrah dan sebagainya. Tetapi kalau boleh dengan Bani Hashim, itu lagi bagus. Ya, sebab Bani Hashim tu dianggap yang paling mulia. Ya, Rasulullah daripada Bani Hashim. Ya, Abu Talib Bani Hashim, bapa Nabi Abdullah Bani Hashim. Ya, mak Nabi bukan, mak Nabi Bani Zuhrah. Ya, dia tetap juga mulia. Tetapi bila Aminah kahwin dengan Abdullah daripada Bani Hashim, lagi mulia. Anak mereka mulia lah, ya, sebab bapaknya Abdullah Bani Hashim daripada Bani Hashim, Bani Abdul Manaf. Ya, macam tu. Orang Arab punya consideration macam tu. Kita mungkin tidak sangat. Ya, kita lebih pada pangkat mungkin, lebih pada jawatan. Ya, tapi kalau masyarakat Arab lebih pada kabilah. Ya, dia ada apa kita panggil? Ada fanatik perkauman, ya, fanatik kabilah. Jadi fanatisme tu sangat ekstrim sehingga mereka boleh bergaduh walaupun, ya, salah seorang daripada yang buat salah tu, ya, daripada kabilah dia tapi buat salah, sepatutnya dia dihukum tapi tak, dia pertahankan orang tu. Jadi kalau ni kita kata fanatik perkauman yang salah, yang tersasar daripada jalan kebenaran. Okey, kita baca Hafsah, ya, binti Umar dan ayahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Pada masa pemerintahan Umar, ya, maknanya ketika Umar sudah menjadi khalifah, ya, setelah zaman Nabi wafat dan Abu Bakar wafat, umat Islam telah menguasai banyak kawasan, ya, di sekitar. Maknanya Islam bukan sekadar di Saudi saja. Islam bukan sekadar di Yaman saja, ya. Islam sudah sampai ke Iraq. Islam sudah sampai ke Parsi. Parsi maknanya Iran lah, ya, modern days Iran. Islam sudah sampai ke Mesir, ya. Egypt dah jatuh ke tangan umat Islam zaman Umar. Palestin, ya, negeri Syam tu dah jatuh dah sampai ke Damaskus, ya. Baitul Maqdis, Jerusalem pun dah jatuh ke tangan umat Islam. Yang belum jatuh ialah Turki, sebahagian sudah tapi belum semua. Istanbul belum lagi. Jadi maknanya orang Islam sudah mula merasa senang. Ya, kalau tuan-tuan masih ingat, Ustaz ada sebut, Aisyah dan Ibnu Mas'ud ada sebut, ya, ketika mana Parsi jatuh ke tangan umat Islam, orang Islam sudah mula kenyang. Orang Islam kenyang. Kalau tuan-tuan masih ingat, ya, siapa boleh sebut, ya, mengapa orang Islam kenyang setelah Parsi jatuh ke tangan umat Islam? Sebab apa? Apa kelebihannya pada Iran ataupun Parsi tu? Kak Mariatun, ya. Apa yang ada dekat Iran tu sampai orang Madinah jadi kenyang tu? Apa yang ada pada mereka, Kak Mariatun? Dia, kau tak silap ada pokok tanya lah Ustaz. Cuba je lah, tak apa. Salah tak apa, cuba je. Pokok apa? Pokok betul lah. Pokok gapu Pokok apa? Cotton, pokok kekal. Cotton tak boleh makan. Apa Kak Mariatun? Kenyang. Kurma Madinah gua ada, ya. Orang Arab makan apa Kak Mariatun? Orang Arab makan apa? Staple food mereka apa? Roti. Roti buat benda apa? Gandum. Sebab Parsi tu, ya, Iran tu adalah, ya, ladang gandum. Dia tu adalah kalau di Malaysia ni kepuk padi tu Kedah. Ya, kepuk gandum tu ialah di Parsi. Sebab Parsi ni, ya, dia kaya dengan emas, ya, galian mereka. Sekarang kaya dengan minyak, kita tahu. Ya, mereka juga kaya dengan
tanah pertanian, ya, subur, ya, dia punya gandum, ya, dia punya kalau Iraq yang cotton, ya, Iraq pun banyak sumber juga, ya, sebab dia punya delta tu, Mesopotamia tu, ya, kawasan yang diairi oleh Sungai Tigris dan Euphrates, memang subur. Ya, tapi kalau Parsi lagi hebat, ladang-ladang mereka, emas, ya, mereka. Jadi sebab tu dari segi harta ghanimah, ya, rampasan perang, orang Islam sudah banyak dapat manfaat. Gandum dia satu lagi, ya. Jadi oleh kerana itu, ya, bila kita sebut tentang Parsi, biasanya sumber gandum. Pasal orang Mekah, Madinah tak cukup, ya, gandum mereka tak cukup sebab tak ada ladang dekat sana, ya. Tapi kalau kurma Madinah walaupun tidak mencukupi, tetapi setelah satu tempat ni jatuh, di Arab Saudi juga, tempat ni jatuh, ya, orang Islam menguasai tempat tu, orang Islam mula kenyang dengan kurma. Tadi kenyang dengan gandum, kenyang dengan kurma. Kat mana tempat tu, Kak Mai? Agak-agaknya, ya. Bila Khaybar. jatuh je tempat tu, kat mana? Khaybar. Khaybar, ya. Di Khaybar. Khaybar tu utara Madinah, kawasan Bani Nadir. Bani Nadir tu asalnya petani kurma di Madinah. Mereka dihalau keluar kerana mereka ada buat konspirasi untuk bunuh Nabi. Jibril yang pecahkan rahsia. Mereka dihalau, dikepung, ya, kemudian mereka dihalau keluar. Mereka pergi ke Khaybar, kawasan pertanian. Mereka develop Khaybar tu jadi kawasan penanaman kurma yang besar. Jadi bila orang Islam menang di Khaybar, maka Nabi izinkan orang Yahudi untuk manage, ya, ladang di Khaybar, tetapi hasil kurma 50% kena hantar ke Madinah. Dan orang Yahudi setuju, ya. Masa tu Aisyah juga cakap, ya, kami mula kenyang dengan kurma sebab kurma Madinah sudah dicukupkan oleh kurma Khaybar, ya. Jadi Khaybar tu pun ada ajwah juga. Khaybar tu pun ada ambar, ya, ada jenis-jenis kurma yang lain. So maknanya kalau tuan-tuan beli kurma ajwah dengan harga yang lebih murah, confirm dia bukan kurma Madinah, dia kurma tempat lain, ya. Jadi salah satu kurma tu datang daripada Khaybar, ya. Tu secara umum kalau kita nak sebut tentang kurma. Tapi kalau kita sebut tentang gandum, di mana tuan-tuan? Di Parsi, ya, di Iran. Okey, ya, itu kalau Ustaz boleh ingatkan balik, ya, benda-benda yang kita pernah sebut sebelum ni. Tapi kalau tuan-tuan tak ulang kaji memang takkan ingat. Tuan-tuan, trik dia tuan-tuan dalam education ni, ya, kita bincang malam ni pukul 9.30, 9.45. Sebelum 9.45 malam besok, tuan-tuan kena baca sekali. Apa yang kita bincang, apa yang tuan-tuan salin tu, tuan-tuan kena baca. Sebab dalam masa 24 jam, ya, ini kajian, ya, dalam bidang dalam bidang pendidikan. Dalam masa 24 jam, kalau tuan-tuan tak ulang kaji, tak tengok balik, 50% hilang tuan-tuan. Baru 24 jam, 50% dah hilang. Ya, jadi macam mana tuan-tuan nak retain benda tu? Ya, dengan tuan-tuan ulang kaji. Ulang kaji tu tuan-tuan baca aje, baca balik. Ya, Ustaz dia sebut malam tadi muka surat 303, tuan-tuan baca balik. Oh, tarbiyah ni maknanya education, tapi education yang berbentuk holistik. Ya. Education bukan dekat sekolah, bukan dekat universiti, ya, bukan dalam compound sekolah dan universiti, kampus sahaja, tetapi dia juga, ya, education sepanjang masa. Ya, di kebun, ya, di padang, di rumah, ya, di mana saja tuan-tuan. Itulah education cara Nabi, ya, yang kita panggil holistic education, or in Arabic kita panggil tarbiyah. Ya, tarbiyah. Sebab tarbiyah tu menyeluruh. Ingat tadi Ustaz sebut, ya, guru yang mengajar moral education, ya, dia suruh murid dia jangan isap rokok, ya, di sekolah, tapi bila dia keluar dia isap rokok. Murid-murid pun nampak, dia kata apa cikgu ni? Tadi suruh kita jangan isap rokok, dia pun isap rokok. Ya, jadi dia bukan tarbiyah. Ya, sebab dia mengajar hanya di dalam kampus saja. Ya, di dalam compound sekolah. Di luar dia tak ingat lagi dia tu cikgu. Sedangkan, ya, cikgu ni, tuan-tuan sebahagian pun cikgu, ya, guru-guru, bila kita pencen pun orang masih panggil guru juga. Ya, dan guru-guru ni kita kata tonggak, ya, kepada kemerdekaan, ya, baca balik Merdeka. Sebahagian guru-guru, ya, lepasan daripada apa kita panggil, ya, Institut Perguruan, ya, Maktab Perguruan Sultan Idris lah, MPSI masa tu. Ya, naik taraf jadi IPSI, naik jadi UPSI sekarang, universiti, ya. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ya, jadi maktab perguruan menghasilkan guru-guru. Masa tu universiti tak banyak lagi. Mungkin Universiti Melaya aja ada satu. Ya, ataupun, ya, universiti itu pun berada di Singapura masa tu.
Ya, belum pindah ke Kuala Lumpur. Tapi nak bagi tahu secara umum, ya, kebanyakan yang menggerakkan apa kita panggil, ya, usaha untuk merdeka, ya, untuk membebaskan masyarakat Melayu daripada kejahilan, sebahagian besar tu guru-guru yang buat. Ya, Ustaz pernah sebut seorang profesor, ya, full profesor di UIA, ya, apa kita panggil Profesor Siddiq Baba, ya, walaupun sebab dia asal daripada maktab perguruan, walaupun dah profesor penuh, tapi bila orang jumpa dia still panggil dia cikgu. Sedangkan dia profesor, patut panggil lah prof. Ya, tak, ya, dan dia selesa untuk dipanggil dengan cikgu walaupun di universiti. Orang duk jumpa dia, orang panggil dia cikgu. Sedangkan dia prof. Ya, sebab apa? Sebab istilah cikgu tu sangat mulia pada pandangan orang Melayu kita. Itu contoh kalau Ustaz boleh bagi, ya. Dan Ustaz pernah sebut cerita Siddiq Baba ni, Prof Siddiq Baba ni 2-3 kali pernah sebut, ya. Mungkin tuan-tuan dah lupa, tapi kalau tuan-tuan tengok nota, insya-Allah ada. So dia punya secret dia, tuan-tuan, within 24 hours tuan-tuan kena baca balik. Baca sekali. Ya, baca sekali, tengok balik poin-poin penting, insya-Allah, ya tuan-tuan, dia akan mempertahankan ingatan kita, ingatan jangka pendek tu. Ya, kalau tuan-tuan ulang balik, ya, beberapa kali, akhirnya dia akan jadi ingatan jangka panjang. Itu tak lupalah, tuan-tuan. Ya, tapi mula-mula tu kita dapat, ya. Dalam masa 24 jam tuan-tuan kena ulang, kena review, ya. Kadang-kadang kita baca sekali je. Baca sekali, kita pinpoint benda-benda yang penting, tuan-tuan bulatkan, ya, tuan-tuan underline, ya, tuan-tuan highlight dia, ya, dengan warna merah, warna kuning dan sebagainya, dan tuan-tuan letak kita panggil bintang di tepi, ya. Maknanya benda tu important, sudahlah tuan-tuan. Ya, insya-Allah tuan-tuan akan tengok, tuan-tuan akan ingat. Ya, dia akan ingat, ya. Tuan-tuan akan ingat berapa hari Mekah Madinah dengan unta, tuan-tuan akan ingat 8 hari. Tapi masa hijrah pasal 10 hari. Pasal Nabi guna coastal highway. Nabi tak guna desert highway. Ya, setiap kali tuan-tuan jumpa dengan Ustaz akan sebut desert highway, coastal highway. Ya, 8 hari kalau ikut desert highway, tapi kalau ikut coastal highway 10 hari. Sebab apa? Sebab perjalanannya sudah tentulah lebih jauh. Sebab apa pula Nabi guna yang lebih jauh? Ya, kerana Nabi nak elak daripada bertembung dengan mana-mana orang Quraisy yang sedang melakukan search and rescue, ya, untuk menyelamatkan Nabi lah kononnya, tapi bukan nak menyelamatkan, nak dapatkan bounty tu. Siapa tangkap Muhammad dan Abu Bakar, dia dapat, ya, 100 ekor unta. Kalau 2 orang, 200 ekor unta. Semua orang nak cari Nabi, tapi tak jumpa sebab Nabi menggunakan taktik, ya, mengelirukan mereka dengan mengambil jalan pantai. Nabi tak guna desert highway. Mana-mana padang pasir macam tu, tuan-tuan. Ya, dan ada risiko besar sebab padang pasir ni biasanya tak ada siapa boleh tolong. Ya, tak ada siapa boleh tolong, tuan-tuan. Sebab kalau matilah, haus-hauslah. Ya, sebab tu mereka akan pastikan mereka akan melalui kawasan oasis untuk dapat bantuan, berehat, ya, tunggu di situ, ya, bagi peluang untuk unta tu berehat sekejap, kemudian baru meneruskan perjalanan. Itu memang, ya, culture di mana, di kawasan gurun, tuan-tuan, ya. Itu desert punya life macam tu. Okey, ya, cerita Umar tadi. Jadi masa Umar jadi khalifah, ya, Umar ni naik jadi khalifah pada tahun yang ke berapa tu, ya, pada tahun yang ke-13 Hijrah, ya. Nabi wafat tahun 11. Ya, tuan-tuan catat, Nabi wafat 11. Naik Saidina Abu Bakar. Abu Bakar naik selama 2 tahun 4 bulan lebih kurang. 2 tahun 4 bulan atau 2 tahun 5 bulan. Jadi maknanya kalau Nabi wafat 11, Abu Bakar wafat lebih kurang 13 Hijrah, 2 tahun selepas tu. Bila Abu Bakar wafat, naik Umar, ya. Umar daripada tahun 13. Umar, ya, dia memerintah lebih kurang 10 tahun, 10 masuk 11 tahun. Maka kita kata Umar meninggal, kalau dia naik tahun 13, dia meninggal tahun 23 lah. Senang cerita. Ya, roughly macam tu, tuan-tuan. 11 Nabi wafat, 13 Abu Bakar wafat, naik Saidina Umar, dan Umar wafat tahun 23. Mana 10 years after Abu Bakar wafat. Ya. Jadi kalau Abu Bakar wafat, naik Umar. Kalau Umar wafat, naik Osman pula. Ya, jadi maknanya Osman naik pada tahun 23. Ya, tahun 23 Hijrah. Ya, Osman yang paling lama di kalangan pemerintah tu, Osman paling lama, Osman lebih kurang 12 tahun. Jadi kalau tahun 23 dia naik sebagai khalifah, tahun berapa dia mati? Dah boleh agak lah, tuan-tuan. Ya, 23 campur je dengan 12. Ya, jawapannya 35 Hijrah. Ya, kemudian naik Saidina Ali. Ali berapa tahun? Ali 5 tahun aja.
Maknanya tahun berapa Ali kena bunuh? Tahun 40. Jadi kita buat congak tu macam tu je tuan-tuan. Ya, tapi tuan-tuan kena ingatlah dia punya trik dia tadi. Ya, Nabi wafat tahun 11 tu kena ingat. Ya, lepas Nabi wafat semua orang tahu. Abu Bakar, lepas tu Omar, lepas tu Osman, lepas tu Ali. Cuma dari segi period tu kita tak ingat. Tuan-tuan kena letaklah, ya. Abu Bakar 2 tahun. Ya, Omar 10 tahun. Ya, Osman 12 tahun. Dan Ali berapa tahun? Ya, Ali 5 tahun. Jadi tuan-tuan boleh congaklah. Ya, so, kalau dah tahu Nabi tahun 11 wafat, Abu Bakar merintah 2 tahun, dah tentulah dia meninggal 13. Ya, tahun 13 Hijrah, macam itulah tuan-tuan. Jadi kita buat congak tu macam tu, ya, dan tak perlu pakai kalkulator pun. Sebab benda tu clear cut je kita boleh bagi jawapan dia tuan-tuan, ya. Okey, setakat ni apa soalan? Silakan. Ada apa nak tanya? Ya. Ada apa nak tanya? Silakan. Kak Noraini ada apa? Kak Noraini? Haji Hassan ada apa? Ya, silakan. Setakat ni tak ada Ustaz. Terima kasih. Okey, tak ada. Ya, sama, ya. Okey, orang lain ada apa-apa, ya? Kak Mariatun ada apa? Tak ada Ustaz. Tak ada, ya? Terima kasih. Ya, okey. Kita teruskan, ya. Jadi masa khilafah Umar, pemerintahan tu khilafah. Daripada perkataan khalifah. Khalifah tu orang yang pegang jawatan, khalifah. Khilafah tu, ya, dia punya pemerintahan dia. Khilafah, ya. Kalau khalifah, orang yang appointed, ya, to lead the ummah, kita panggil khalifah. Khalif lah. Ya, in Arabic, in English kita panggil khalif kan? C-A-L-I-P-H. Ya. Jadi dia punya zaman tu, ya, kita panggil zaman pemerintahan khilafah. Jadi umat Islam telah menguasai banyak kawasan. Kita dah sebut tadi. Antaranya Parsi yang Ustaz sebut tadi, ya. Kenyang orang Madinah kerana gandum mereka. Ya. Kemudian Hafsah memberi cadangan kepada ayahnya. Ya, maknanya walaupun Umar ni jadi khalifah, tapi kalau rakyat bagi cadangan, ya, malah yang bagi cadangan tu isteri Nabi. Ya, Nabi memang dah wafat, ya, tapi isterinya orang terpilih. Ya, Aisyah, Hafsah ni semua orang-orang yang terpilih. Wanita-wanita mulia, ahli syurga. Ya, kerana mereka tidak diceraikan oleh Nabi. Kalau Hafsah pernah dicerai tapi Nabi rujuk balik. Ya, nak menunjukkan bahawasanya ada hukum kahwin, ya, ada hukum cerai, ada hukum rujuk dan seumpamanya. Jadi Umar bin Al-Khattab, ya, diberi nasihat, ya, ataupun diberi cadangan oleh anaknya. Hendaklah kamu memakai pakaian yang bagus pada masa utusan dari daerah menghadapmu. Ini anak dia komen sebab dia tengok bapak dia pakai biasa-biasa sangat. Dan Umar ni suka pakai baju yang ditampung. Ya, baju yang ditampung maknanya ada koyak, ada lubang, dia tampung, dia masih pakai lagi. Dan buatlah jamuan makan untuk dirimu dan juga tetamu. Mana tak salah. Ya, sebab kita menerima delegates. Ada orang luar datang, ya, walaupun mereka belum masuk Islam, tapi Nabi ajar kita jamu orang. Dan jamu tak mesti muslim, non muslim pun kita jamu. Ya, tapi dalam apa kita panggil, ya, dalam jamuan yang tidak terlalu mewah lah, ya. Maknanya sekadar macam kita lah kan, orang datang rumah, takkanlah kita kata, ya, orang Melayu sudah kata air bujang je Ustaz. Air bujang tu makna kopi O lah, ataupun teh O sebagai contoh, ya. Tak salah, ya, keluarkanlah. Tak ada benda-benda berat, benda-benda ringan pun tak apa. Biskut-biskut ke, ya, ada kacang-kacang ke apa ke, keluarlah. Ya, sebab apa tu, ada cookies ke ada apa kan, keluarlah. Ya, sebab memang macam tu. Kalau dia tak nak makan tak apa, ya, tapi kita dah hidang. Dan tengok timing pula. Kalau dia datang waktu bila kita kata, ya, waktu dia datang tu waktu petang kita kata. Mungkin dia dah makan tengah hari, ya, tapi kita boleh buat yang ringan-ringan lah, mungkin bihun ke, ya, kari pap ke atau sebagainya, ya, sambusa ke. Maknanya tengok kesesuaian, ya. Tapi kalau dia datang waktu makan, kita offer makan. Sebab tu orang yang nak berkunjung, nak bertamu, ya, dia kena minta izin daripada tuan tu. Dia suruh tuan tu buat keputusan. Kami ada keinginan nak datang ziarah. Kalau kami nak datang agaknya pukul berapa yang sesuai. Ikut tuan rumah tu punya keselesaan, ya. Jadi tuan rumah pun segan lah. Ya, kalau orang datang waktu makan tak boleh nak bagi hidangan makanan yang baik. Jadi dia pilih waktu-waktu yang mungkin tak perlu nak bagi makan tengah hari. Ya, dia buat apa ni, makanan ringan petang, contoh untuk high tea lah contoh. Ya, jadi tak adalah berat-berat sangat. Jadi kita kena hubungi dia, tanya dia. Ya, kita tak boleh main terjah masuk rumah, ya, orang
walaupun dia saudara kita. Sebab ya, orang yang menjadi tamu nak dapat pahala. Orang yang menerima tamu pun nak dapat pahala juga. Ya, sebab kita tak anggap benda tu sebagai sekadar melepas batuk di tangga, tak. Ya, kita nak dapat pahala, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, jadi Hafsah sebagai anak, ya, sebagai isteri Nabi yang ditarbiah oleh Nabi, ya, yang mendapat holistic education, maka dia pun bagi cadangan. Sebab bapaknya pun dapat tarbiah juga. Ya, tapi bapaknya jenis zuhud. Memang jenis tak apa. Orang datang pun tak minum, tak makan. Ya, tapi kata dia, apa salahnya kalau bapak pakai pakaian yang elok sikit. Ya, sebab nak sambut tetamu. Pasal pemimpin tu, ya, orang akan dapat impression, ya, daripada pemimpin. Kalau pemimpin yang macam ni, mana rakyatnya macam tu lah. Ya, walaupun rakyatnya bukan semua macam tu. Ya, tapi dia punya first impression dapat daripada pemimpin tadi. Kemudian buat jamuan. Umar menjawab cadangan putrinya itu dengan sebuah pertanyaan. Wahai Hafsah, bapak dia cakap, bukankah kamu tahu bahawa anggota rumah tangga lebih faham tentang keadaan dalam rumah tangganya? Hafsah menjawab benar. Umar melanjutkan katanya, aku menjadikan Allah sebagai saksi ke atasmu. Apakah kamu pernah melihat Rasulullah ketika menjadi Nabi pada tahun sekian mengalami keadaan apabila ada pagi hari baginda dan keluarganya kenyang, maka pada malam hari baginda dan keluarganya merasa lapar. Apabila pada malam hari baginda dan keluarganya kenyang, maka pada pagi hari baginda lapar. Ya, sebab Hafsah mesti tahu. Sebab Hafsah duduk dengan Nabi walaupun bukan setiap hari kan. Aku menjadikan Allah sebagai saksi ke atasmu. Tidakkah engkau tahu bahawa Nabi dan keluarganya pada tahun sekian tidak pernah makan kurma sehingga kenyang? Ya, sebab Madinah tak cukup kurma, tuan-tuan. Kita tahu. Kalau cukup pun Nabi tak makan kenyang. Maknanya ada hari makan, ada hari tidak. Ya, sehingga pada akhirnya Allah memberikan anugerah ladang Khaybar. Baru kita jawab tadi. Tadi Kak Mai dah jawab. Ya, yang menghasilkan kurma melimpah. Ya, ni dia tanya balik. Ya, anak dia bagi cadangan, dia bagi soalan kepada anak dia. So fikir. Aku jadikan Allah sebagai saksi atasmu. Bukankah kamu tahu ketika kamu menyediakan makanan untuk Nabi, makanan itu banyak sekali, maka Rasulullah tidak suka sehingga berubah warna wajahnya, mukanya. Berubah muka. Ya, jadi makna Nabi tak berapa suka. Walau bukanlah maknanya tak boleh, sebab kita dah tahu. Benda-benda tu mubah, hukumnya harus. Apakah nama hukum tadi? Apa, tuan-tuan? Apa nama hukum tadi? Hukum yang Ustaz sebut tadi, yang fardu sunat, ya, harus. Tadi hukum apa taklifi. nama itu? Taklifi. Hukum taklifi. Ya, hukum taklifi. Hukum taklifi itu kena di-apply kepada siapa? Siapa orang yang terkena atasnya hukum taklifi itu? Orang tu kita panggil apa? Mula-mula Ustaz sebut tadi. Mukallaf. Orang tu mukallaf. Ya, the person himself is called mukallaf. Kalau perempuan mukallafah. Mukallaf, ya, mukallafun atau mukallaf kalau dia male singular, kalau mukhallafah kalau dia female singular. Jadi siapakah mukallaf dan mukallafah? Orang yang dipertanggungjawabkan ke atasnya dengan hukum apa? Hukum taklifi. Apakah hukum taklifi tadi? Yang 5 tu lah. Ya, yang fardu dan wajib, ya, sama, kemudian sunat, ya, kemudian mubah makna harus, makruh dan juga haram. Ini dalam fiqh Syafi'i, tuan-tuan. Ya, kalau kita cerita tentang mazhab lain, dia bukan 5. Macam mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi 7. Ya, sebab dalam mazhab Hanafi fardu dan wajib dibezakan. Fardu atas sekali, wajib nombor 2. Ya, jadi fardu, wajib, ada sunat, ya, ada harus mubah, kemudian makruh pun terbahagi 2 juga. Ada makruh yang biasa kita panggil makruh tanzihi, dan ada makruh yang lebih dekat dengan haram. Dia panggil makruh tahrimi. Itu dalam mazhab Hanafi. Lagi complicated. Ada 7 pembahagian hukum taklifi. Kita dalam mazhab Syafi'i 5. Ya, Hanafi 7. Sebab Hanafi kita tengok dia bezakan antara fardu dengan wajib. Ya, fardu tu ada ketetapan. Wajib tu kadang-kadang tidak ditetapkan jumlah dia. Ya, tu dalam mazhab dia. Dalam mazhab Syafi'i tak. Kita anggap fardu dan wajib sama saja. Ya, tapi dalam apa kita panggil, ya, dalam solat bagi contoh, solat fardu tu solat wajib lah. Ya, 5 waktu solat fardu. Sama juga solat wajib. Tapi dalam bab haji, dia ada rukun haji yang fardu dan dia ada wajib haji
yang kalau ditinggalkan tidaklah membatalkan haji. Dah ada beza tuan-tuan. Sebab tu Hanafi kata ada 7. Ya, Imam Syafi'i kata ada 5. Bagaimana satu betul? Dua-dua betul. Ya, tapi macam tadilah kita kena konsisten lah. Ya, kalau kita dah pakai 5 lah. Ya, cuma kalau kita berhadapan dengan orang Hanafi, kita kena faham mereka ada perbezaan. Ya, dan kategori dia ada 7. Ya, itu cara kita berinteraksi dengan orang daripada mazhab lain. Macam Ustaz sebut sebelum ni kan. Kita ada kawan ya dekat pejabat kita, ada expatriate daripada Uzbek, daripada Turki, daripada Pakistan, Indo-Pakistan sebagai contoh. Ya, kita tahu dia mazhab Hanafi. Bila kita nak makan, apa yang kita tak offer pada dia tuan-tuan? Siapa ingat? Ya, kita tak offer orang mazhab Hanafi ni dengan makanan apa? Makanan apa tuan-tuan? Ya. Makanan apa? Kak Masyitah, makanan apa kita tak offer kepada orang mazhab Hanafi? Udang Ustaz. Tuan-tuan. Ya. Seafood ke? Udang. Sotong ke? Ha. Udang, ketam. Udang tu baru 1, sotong baru 2 kan. Tuan-tuan jawab apa? Apa jawapan dia tuan-tuan? Ya, kita panggil seafood lah. Ya, kita panggil seafood kan. Ya. Ataupun kita panggil apa? Ya, dia punya ringkasan dia apa tuan-tuan? Ya. Ringkasan dia Ustaz dah bagi formula. Apa formula dia? Apa dia? Makanan tak berdarah Ustaz. Makanan tak berdarah. Ya. Ada yang kata macam ketam, udang, sotong tu tak berdarah. Jadi ada setengah mazhab ialah menganggap itu macam makruh. Betul. Ya, ataupun haram tu tak boleh makan. Bukan makruh je tak boleh makan. Haram. Ya, sampai peringkat begitu ekstrim, ya. Kita panggil seafood lah. Senang cerita, betul lah tu. Ya, Haji Mak Syah sebut tu. Ya, dia seafood. Ya, ataupun dalam formula. Apa Ustaz guna formula biasanya untuk seafood tu? Bahasa Melayu dia apa tuan-tuan? Siapa ingat formula yang Ustaz selalu sebut? Macam kita kata kalau berhala-berhala besar kan, formula dia LUM. L tu Lata, U tu ya Uzza, M tu Manat, LUM kan. Tapi kalau yang seafood tadi formula kita apa? Apa biasanya tuan-tuan? Apa formula dia? Siapa ingat? Yang ketam, sotong, udang tadilah ya, formula dia apa tuan-tuan ya? USA. Apa dia? USA. USA, U udang, S sotong, A apa? Tak ingatlah Ustaz. Tak apalah ya, dah dekat lah tu ya. Formula dia KSU tuan-tuan, KSU. Ketua Setiausaha tuan-tuan ya. K tu ketam, S tu sotong, U tu udang, KSU. Ya, jadi itulah ya contoh-contoh apa kita panggil short form yang kita ya, kalau berhala LUM ya, Lata Uzaman. Sebab kalau tidak tak ingat tuan-tuan ya, KSU ketam sotong udang ya. Kalau kita kata anak Nabi kan, anak perempuan Nabi, ZRUF, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum, Fatimah, Zuruf. Jadi short form benda-benda macam tu yang apa kita panggil akronim ya, ataupun abbreviation tu tuan-tuan, dia membantu kita untuk ingat. Sebab kalau tidak nanti kita lupa tuan-tuan. Ya, kita lupa ya. Macam kita kata siapakah Rasul yang Nabi jumpa pada malam Mi'raj ya, di 7 level tu. Ya, daripada langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7. Siapakah ya Rasul yang paling atas sekali? Ya, siapa di antara nabi-nabi dan rasul? Walaupun 7 rasul ya, 7 langit, tapi yang Nabi jumpa bukan 7. Nabi jumpa lebih. Langit mana yang ada 2 ya? Tu semua memang memerlukan formula ringkas-ringkas lah untuk kita jawab. Kalau tidak tak ingat tuan-tuan. Tak ingat, payah nak ingat ya. Melainkan kita guna short form. Macam itulah contoh dia. Okey, ada soalan? Silakan. Apa Ustaz short form dia? Yang tu nantilah cerita Isra' Mi'raj. Dah cerita Isra' Mi'raj macam itu. Tapi tuan-tuan dah lupa, nantilah Isra' Mi'raj balik kita ingat balik. Tuan-tuan ingat balik yang tadi itu. LUM dengan LUM ya, KSU dengan dengan ZRUF tu pun dah okey dah tu. Ya, ingat yang tu dulu. Nanti kita jawab Kak Suharti untuk yang lain pula. Sebab nanti tuan-tuan dapat yang depan, tuan-tuan lupa yang belakang. Ya, jadi ingat tadi 3 Ustaz dah bagi. Berhala LUM, Lata, Uzza, Manat. Ya, kalau anak Nabi 4 orang perempuan ZRUF. Ya, ZRUF. Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum, Fatimah. Ya. Kalau tadi
makanan yang kita tak offer pada orang mazhab Hanafi, ya, KSU tadilah, ketam, sotong, udang lah secara umum. Macam Haji Mat Syah kata yang tak berdarah tadi. Dia bukan tak berdarah, ya, tapi bukanlah macam lembu, kerbau, ya, kalau sembelih banyak darah tu bukan macam tu. Fahamlah kan, ya. Jadi kita tahu sebab Hanafi dia tak makan seafood sebab dalam Quran, ya, tak ada sebut KSU tadi. Dalam hadis pun tak sebut. Jadi bila tak ada dalil Quran, tak ada dalil hadis, mereka kata benda tu haram. Balik pada hukum asal, makanan ni haram. Kecuali ada sebut dalam Quran dan hadis. Ayam boleh. Ayam ada sebut dalam hadis, bolehlah. Ya, kalau kita kata binatang lain, ya, macam kambing, macam lembu, ya, macam yang lain-lain, ya, itu Quran ada sebut, jadi halal lah hukum dia. Ya, kalau haram pun ada pengharaman dalam Quran. Tapi kalau tak ada, dia balik pada hukum asal, bagi dia semua haram. Dalam mazhab kita Syafi'i tak macam tu, kita opposite. Ya, yang Allah tak kata haram itulah halal. Ya, maknanya cara mereka menentukan hukum tu, ya, mengikut metodologi yang berbeza. Kalau mazhab Hanafi, hukum asal, original hukum halal dalam bab makanan. Tapi dalam mazhab Hanafi, ya, original hukum adalah haram. Jadi dah tentulah berbeza cara kita melihat sesuatu perkara, ya. Dan benda tu dibenarkan. Kerana itu ijtihad, ya, ulama-ulama tersohor dulu. Ya, Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, Imam Syafi'i mazhab Syafi'i dan lain-lain. Ya, itu kalau Ustaz boleh buat bandingan dua mazhab saja. So kalau kita jumpa orang Pakistan, jumpa orang Uzbek, Turki, ya, kita tengok ada tak agak-agak ada jual shell out dekat tempat dia? Tak ada. Tak ada, tuan-tuan, ya. Kalau mereka makan juga, maknanya mungkin mereka belajar overseas, ya, duduk di tempat lain, dan mereka mungkin dah tukar mazhab ke, ataupun, ya, dia tidaklah pegang secara mutlak, absolut kepada mazhab dia. Macam kita lah di Malaysia. Ya, walaupun mazhab dominan tu Syafi'i, tapi ada banyak benda yang kita buat bukan Syafi'i, tapi kita terima. Ya, bukan bab makan ni lah, ya, dalam bab-bab lain macam bab muamalat, ya, banking, ya, persoalan apa ni, jual beli, tempahan kan, ya, kita nak buat reservation, ya, macam kita kan reservation. Kalau apa kita panggil, kalau kita bayar apa deposit kan, dalam mazhab Hambali deposit tak perlu bagi balik. Sebab tu tuan-tuan bayar apa ni Emirates, ya, Qatar Airways, ya, tuan-tuan bayar Saudi Air, ya, tuan-tuan bagi deposit, dia tak bagi balik sebab deposit tak payah bagi balik dalam mazhab Hambali. Ya. Jadi kalau tuan-tuan bayar pada apa kita panggil, ya, pada travel agency, travel agency tu beli apa ni Saudi Air, ya, untuk deposit tiket, dan kalau tuan-tuan cancel, tuan-tuan tak dapat deposit. Tuan-tuan tak dapat. Ya, sebab mereka pegang pada mazhab Hambali. Bukan travel agency tadi, travel agency tu Syafi'i. Tapi sebab dia deal dengan syarikat penerbangan yang bermazhab Hambali. Macam itulah cerita, tuan-tuan. Ya, kita tak tahu, kita pergi marah travel agency tu. Kita kata apa punya Tuan Haji, ya, deposit pun tak bagi balik. Saya bukannya saja-saja tak nak pergi sebab ada masalah. Dia pun, ya, tak ada masalah, dia boleh pulangkan balik. Ya, tapi masalahnya dia deal dengan airline yang daripada Timur Tengah. Timur Tengah, ya, banyak yang Hambali. Ya, kalau Turkish Airline ada beza sikit. Tapi kalau yang Arab, ya, Qatar, Emirates, Oman, ya, itu Saudi Air, ya, itu kebanyakannya deposit tak bagi balik, tuan-tuan. Tapi kalau tak bayar deposit, kita tak boleh buat tempahan. Macam mana, tuan-tuan? Ya, so macam itulah. Benda itulah yang kita kena faham. Ya, dalam konteks muamalah harian kita, sebab kita deal dengan orang yang datang daripada mazhab yang berbeza. Ya, jadi so kita kena faham sikit-sikit benda macam tu. Okey, ada soalan, silakan. Ada apa? Kak Mariatun ada apa? Tak ada apa, Ustaz. Tak ada, ya. Orang lain silakan. Mazhab Ya. Hanafi tak makan ikan juga ke, Ustaz? Ikan makan. Sebab ikan disebut dalam hadis Nabi. Ikan sebut. Ya, dan ikan ada cerita dalam Suratul Kahfi, cerita ikan, Nabi Musa bawa ikan untuk makan. Ya. Ya, jadi bolehlah, ya. Tu cerita dia. Tapi macam grasshopper tu kan, Ustaz, grasshopper. Kita boleh makan tu, ada hadis ke pasal grasshopper tu, Ustaz? Ada, ya. Apa ni, belalang tu ada hadis yang menceritakan Nabi dan para sahabat memakan belalang dalam perjalanan mereka menuju perang. Dalam perjalanan tak ada makanan, ya, mereka jumpa tempat yang ada belalang, ya, tak tahulah jenis belalang apalah, ya, tapi dibenarkan. Maknanya Nabi makan, para sahabat pun makan. Ada hadis, ada. Okey, ya, selesai, tuan-tuan. Ada apa nak tanya? Ya, sama. Ya. Haji Megat, ada apa Haji Megat?
Alhamdulillah, tak ada Ustaz, tak ada. Okey, tak ada. Terima kasih. Ya, okey. Aku menjadikan Allah sebagai saksi, ini kita dah sebut tadi, ya. Ya Rasulullah tidak suka sehingga berubah, ya, warna wajahnya, kemudian baginda meminta talam, mengambil sebahagian makanan dan menaruhnya di dalam talam tersebut. Ya, mana Nabi nak bagi kepada para sahabat yang gelandangan, yang homeless. Ya, Haji Megat, sahabat yang homeless, dia duduk kat satu tempat dekat masjid. Apa nama tempat tu? Mereka ni dipanggil siapa, Haji Megat? Masjid. Ahlus Sufah. Ahlus Sufah, ya. Ahli Sufah. Sebab mereka duduk di Sufah tu. Ya, Sufah tu ialah macam kita kata balcony lah. Ya, macam balcony, macam satu tempat yang ada canopy dekat atas, mereka duduk kat situ. Ya, dan jumlah mereka ramai, ya, mencecah 300 orang. Ya, dan mereka ni memang tak ada rumah. Mereka kebanyakannya bujang, memang bujang semuanya. Dan mereka punya kerja menghafal Quran, mendengar hadis Nabi, ikut Nabi ke mana-mana, ya. Dan mereka ni full time belajar. Mereka tak buat kerja lain, ya. Dan Nabi benarkan pada zaman tersebut. Zaman Umar tak ada, tuan-tuan. Zaman Umar siapa jadi ahli sufah? Umar halau dia, tuan-tuan. Umar suruh dia pergi kerja. Ya, sebab bukan macam zaman Nabi. Zaman Nabi kita nak dengar hadis Nabi, kita nak dengar ayat Quran yang turun, ya. Jadi mereka menjadi saksi. Sebab nanti kalau Nabi dah wafat, orang tanya, ayat ni turun masa bila? Ada ramai yang dengar. Dia kata kami dengar Nabi baca ayat ni dalam masjid. Nabi baca ayat ni masa dekat pasar. Nabi baca ayat ni masa dekat perang dan sebagainya. Jadi mereka sentiasa mengelilingi Nabi. Ya, bila mereka accompany Nabi dalam perjalanan dan dalam keadaan Nabi di Madinah, maka banyaklah, ya, yang jadi saksi, ya, untuk ayat-ayat tertentu sebab Nabi dah wafat. Mereka lah yang tahu. Ya, mereka kata ayat ni turun waktu malam. Ayat ni turun waktu pagi. Ayat ni turun masa perang. Ayat ni turun masa Nabi kat pasar. Jadi sahabat-sahabat tu dibenarkan untuk duduk sebagai ahli sufah. Tapi zaman Umar tak perlu lagi. Ya, semua kena buat kerja sebab Islam dah maju. Ya, banyak negara umat Islam yang memerlukan orang Islam sebagai ustaz, ya, sebagai mufti, sebagai pegawai kerajaan, ya, sebagai pegawai daerah, ya. Jadi mereka tak boleh duduk masjid lagi. Ya, mereka datang masjid untuk solat, untuk beribadah, ya, tapi lebih pada tu mereka kena balik ke pejabat. Mereka kena balik ke ladang dan sebagainya. Macam tu. Situasinya sudah berbeza, tuan-tuan. Sebab Umar melihat tidak ada keperluan ahli sufah. Ahli sufah zaman Nabi boleh. Ya, zaman Abu Bakar pun dah kurang dah, tuan-tuan. Zaman Umar tak ada dah, tuan-tuan. Ya, Umar kejar mereka, suruh mereka keluar cari kerja. Sebab Islam pada masa itu sudah berkembang. Jadi tak perlu lagi. Dan Nabi dah wafat. Ya, jadi mereka tak ada tuntutan untuk jadi ahli sufah. Sudah berbeza kan? Umar berbeza, ya, dengan zaman Rasulullah. Ya, macam kita kata ladang Khaybar tadi. Ladang Khaybar, ya, kalau tuan-tuan tengok, zaman Nabi orang Yahudi yang manage ladang tu. Tapi hasil 50% bagi kat Madinah. Ya, itu zaman Nabi. Zaman Umar ambil balik, ya, penguasaan tanah Khaybar tu bagi pada orang Islam. Tak ada orang Yahudi yang urus lagi dah, ya. Sebab pada zaman Umar, orang Islam sudah menguasai teknologi pengurusan ladang. Dah ada dah. Estate management tu, tuan-tuan, orang Islam dah pandai. Jadi bila orang Islam dah pandai estate management, ya, pengurusan ladang, ya, dan pengurusan buah-buahan, jadi orang Islam yang ambil alih. Bukan lagi orang Yahudi. Ya, dah tak nampak kepulan orang Yahudi lagi. Jadi sama ada orang Yahudi tu masuk Islam ataupun mereka berpindah ke tempat lain. Sebab dah tak boleh cari makan dah. Pasal orang Islam dah ambil alih, tuan-tuan. Ya, jadi itulah yang Umar buat. Tapi pada zaman Nabi, orang Islam belum menguasai soil management, belum lagi. Ya, apa kita panggil estate management, ya. Belum lagi menguasai pengurusan ladang ni, tak ada lagi. Ya, mereka belum pandai lagi. Sebab itulah orang Yahudi dibenarkan oleh Nabi untuk mengurus ladang-ladang di Khaybar. Jadi situasinya berbeza, tuan-tuan. Zaman awal Islam dengan zaman setelah Islam menang. Ya, dan benda-benda tu kita kena baca daripada sejarah. Ya, kalau tidak kita akan kata pasal apa Umar tukar, pasal apa Umar tarik balik? Sebab kita tak tahu situasi, ya. Sebab ilmu Islam tu dah berkembang lah. Orang Islam sudah menguasai knowledge, ya. Pada masa tu mereka dah jadi dah jadi orang yang ada pengetahuan. Jadi mereka boleh ambil alih. Dan macam itulah orang Islam sepatutnya, tuan-tuan. Ya, macam dulu kan, ya. Macam tuan-tuan tengok Ustaz pergi ke itulah tempat Kak Mai dulu kerja. Ya, chemistry department tu, Jabatan Kimia. Kalau kita tengok dia punya CEO, peringkat awal, managing director, asal-asalnya bukan orang Islam, orang putih. Ya, lepas tu ada ada Indian, ya. Tapi alhamdulillah,
ya, dah tak ada mereka yang pegang jawatan tu. Orang Melayu pula tuan-tuan. Pasal orang Melayu dah qualified. Ya, yang ada PhD dah berapa ramai dah tuan-tuan. Ya, yang apa kita panggil paling kurang ada masters, ya. Dan mereka lah yang mengurus. Sebab orang Melayu dah menguasai, patutnya orang Melayu yang berpengetahuan tu lah yang pegang. Macam itulah tuan-tuan, ya. Apa ni, kita tengok TLDM sama juga. Ya, Navy kan. Ya, dulu orang putih. Ya, kemudian ada non-Muslim, ya, dan akhirnya orang Islam yang pegang. Ya, jadi Chief Navy. Pasal apa tu? Sebab itu kita belajar daripada mana? Daripada Umar lah. Ya, daripada sahabat-sahabat Nabi. Macam itulah tuan-tuan. Boleh faham ya? Okey, seterusnya apa lagi? Jadi Nabi ambil, ya, letak dalam talam. Aku menjadikan Allah sebagai saksi atasmu. Bukankah kamu menyaksikan perkataan Rasulullah setelah bangun daripada tidur malam, ya, di atas jubah tebal yang disusun 4 lapis. Ya, jubah tebal ni makna Nabi lipat. Ya, bukan Nabi, isteri Nabi, ya, tempat tidur Nabi tu, ya, dia macam ada lapik dia, alas dia, kadang-kadang lipat 2. Kalau lipat 1 nipis sangat, lipat 2, ya. Kadang-kadang lipat 4. Ya, baginda bersabda, kamu menyebabkan aku tidak dapat solat malam kerana jubah tebal. Maknanya dia punya lapik tidur tu tebal. Cukuplah 2 lapis sebagaimana yang biasa kamu pakai. Ini pengalaman Hafsah. Sebab Hafsah nak bagi Nabi selesa, dia lipat 4. Ya, kain tu besar, lipat 4, jadi sedaplah sikit. Nabi kata sebab sedap sangat tak bangun malam. Bukan tak bangun, maknanya bangun lewat. Ya, bangun juga tapi dah hujung-hujung. Ya. Jadi Nabi tegur pada Hafsah. Dan Nabi kata, buat apa lipat sampai 4. Cukuplah 2 lapis saja seperti mana biasa. Ya. Umar terus mengucapkan kalimat demi kalimat yang serupa sehingga Hafsah menangis dan Umar juga menangis. Ya, Hafsah menangis sebab bila dia tegur bapak dia rasa apa yang dia tegur tu benda betul. Memang betul tuan-tuan. Ya, by right kita kata memang betul. Tapi Umar tak nampak macam tu. Ya, sebab apa? Sebab Umar masih menjadikan Nabi sebagai benchmark. Dia kata Nabi tak buat pun. Ya, Nabi tak buat, pasal apa kita nak kena buat? Wahal benda tu benda mubah. Ustaz sebut hukum taklifi tadi kan, benda mubah. Mubah mean harus tuan-tuan. Mana boleh, permissible. Ya, acceptable. Boleh buat tuan-tuan. Tapi pasal apa Umar tak nak? Pasal Umar kata orang yang lebih baik daripada aku, Rasulullah pun tak buat, pasal apa aku nak buat? Tapi zaman sekarang, ya, mungkin kalau Umar hidup zaman ni, Umar akan mengubah fatwa dia. Ya, sebab itu ketika Umar pergi ke negeri Syam, ya, ke Damaskus, yang jadi governor di Damaskus ni Muawiyah. Tuan-tuan tengok Muawiyah punya pakaian. Muawiyah ni orang kaya. Dia daripada apa kita panggil Bani Umayyah. Dia anak Abu Sufyan. Daripada Abu apa kita panggil Abu Sufyan punya family ni, Bani Umayyah ni memang kaya-kaya juga tuan-tuan. Mereka juga pemimpin, tapi tidaklah sehebat seperti mana Bani Hashim. Ya, jadi bila mereka yang pegang jawatan governor di negeri Syam ni kita tahulah dia dulu Roman Empire, Byzantine. Ya, Byzantine Empire. Orang dia macam mana tuan-tuan? Ya, mereka punya penampilan, ya. Mereka punya apa kita panggil, ya, berlebih-lebihan sangat. Ya, nampak lavish, ya. Apa ni, Muawiyah tidak, ya, tapi dia pakai seperti mana yang sesuai dengan masyarakat pada masa itu. Ya, masyarakat di situ macam mana. Tapi kalau di Madinah tak sesuai lah di Madinah. Di negeri Syam sesuai dengan cuaca sejuk, ya, dengan apa kita panggil negeri 4 musim kan, 4 season country. Ya, kena sesuai lah dengan baju dia, dengan pakaian dia, ya, dengan kuda, dengan istana dia, ya, supaya masyarakat melihat, ya, orang Islam tidak jauh ketinggalan berbanding dengan apa kita panggil, ya, Roman Empire ataupun Byzantine Empire. So macam tu tuan-tuan. Jadi Umar, ya, bila tegur balik anak dia Hafsah menangis dan Umar juga menangis. Ya, kerana apa? Kerana masing-masing melihat perkara ini sebagai satu bentuk muhasabah tuan-tuan. Muhasabah tu mana self retrospection tuan-tuan. Ya, jadi kita muhasabah, mana kita nilai balik, kita evaluate. Ya, kita muhasabah kita punya keadaan macam mana. Kita ni practicing ke, muslim ke ataupun tak. Benda-benda macam tu tuan-tuan. Ya, itu cerita zuhud. Ya, kita ambil yang pertama. Okey, Ustaz sambung. Sikap zuhud Nabi terhadap harta. Kalau tuan-tuan tak ada soalan. Sebelum kita membahas sikap zuhud Nabi terhadap harta, mari kita melihat sumber-sumber harta kekayaan. Nabi ni dapat harta daripada mana tuan-tuan? Ya, tuan-tuan pun tahu Nabi dapat melalui perang. Ya, jadi Rasulullah nombor 1 mempunyai bahagian 1/5. Nabi dapat 20%. Ya, daripada harta rampasan perang, ghanimah yang diperolehi oleh pasukan tentera muslimin. Pada waktu itu perang sering terjadi memang.
Siapa ingat tuan-tuan? Berapa perang yang Nabi lalui? Berapa perang tuan-tuan? Ya, berapa total perang yang Nabi lalui selama Nabi 10 tahun di Madinah tu? Siapa ingat? Berapa kali perang Nabi tuan-tuan? Ya. Berapa kali Nabi perang? Datuk Osman, berapa kali Nabi perang tu Osman? Roughly? Salah tak apa. 9 tu Ustaz. 9 kali perang. Sikit sangat Datuk. 20. 26 Ustaz. 20. 20? 6. 26 ya. 26 hampir tepat. Jumlahnya 27. 27 perang tuan-tuan. Ya, mulai perang Badar tahun 2 Hijrah sampai perang yang terakhir lah. Ya, perang apa kita panggil? Perang yang orang Islam dapat kemenangan tu, ya. Perang Hunain. Ya, itu berlaku tahun 8 Hijrah tu. Jadi maksudnya tahun 2 ya. 10 tahun duduk tapi tahun 10 tak ada perang. Tahun 9 boleh kata tak ada juga, ya. Tahun 1 pun tak ada. Maknanya dalam masa 7 tahun. 10 tolak 3 lah. Tolak tahun 1, tahun 9, tahun 10. Ya, 10 tolak 3, 7 tahun. Dalam masa 7 tahun, ada lebih kurang 27 kali peperangan. 27 kali tuan-tuan. Ya, cuba tuan-tuan bayang. Sibuk tak Nabi? Memang sibuk. Ya, tetapi sebab orang Islam sedang membangunkan Madinah, sedang membangunkan empire Islam pada masa itu. Ya, jadi Allah bagi ghanimah. Ya, mereka menang dalam peperangan melainkan 2 saja. Ada 2 peperangan yang mereka tak kalah tapi mereka tak menang. Ya, perang Uhud, ya, di Madinah, perang Uhud, dan satu lagi ialah perang apa kita panggil, ya, perang Mu'tah, ya, yang Zaid bin Harisah, ya, Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawahah terbunuh dalam perang tersebut, dan Khalid jadi pemimpin yang menggantikan mereka. Ya, dan Khalid berjaya mengekang pihak musuh, ya, tidak berjaya mengalahkan umat Islam walaupun jumlah tentera Islam hanya 3,000 lawan dengan, ya, Byzantine Empire punya soldiers 200,000. 200,000 lawan dengan 3,000. Ya, 3,000 tak kalah. Ya, ramailah yang mati tapi tak kalah. Ya, sebab kalah tu mesti harta mereka hilang. Ya, dan pemimpin-pemimpin tertinggi semua mati tak? Memang ramai pemimpin yang mati. Ya, tetapi tak kalah lah. Mereka boleh berundur balik dengan selamat ke Madinah. Ya, orang Madinah mencemuh mereka, ya, menuduh mereka kalah. Nabi kata mereka tak kalah. Ya, jadi ada 2 peperangan yang orang Islam tak menang, ya, tetapi tak kalah. Yang 25 lagi menang, tuan-tuan. 25 lagi menang. Ya, sebab tu ghanimah banyak. Ya, pada waktu itu peperangan sering terjadi, Ustaz dah sebut 27 kali. Itu yang perang yang Nabi ikut. Kalau yang Nabi tak pergi, ada berlambat lagi, tuan-tuan. Ya, yang Abu Bakar jadi pemimpin, yang Umar, ya, Osman dan sebagainya. Sehingga harta ghanimah melimpah ruah. Setelah perang Badar, umat Islam banyak mendapat harta ghanimah. Ghanimah ni mesti perang. Ya, kalau tak perang, sekadar macam tadi Ustaz sebut tadi, ya. Orang Islam hanya mengepung kampung mereka. Ingat tak tadi? Yahudi mana yang kena kepung tadi, tuan-tuan? Ustaz sebut tadi. Yahudi mana kena kepung? Ya, Haji Megat. Yahudi mana kena kepung tadi? Yang mereka konspirasi nak bunuh Nabi dan mereka kena halau keluar. Ya. Yahudi mana tu Haji Megat? Bani Quraizah lah. Saya tak Bani Quraizah, bukan. Bani Quraizah bukan? Bukan. Bukan. Bani Bukan. Mereka kepung juga tapi bukan dia. Bani apa tu? Nadir. Bani Nadir. Ya, Bani Nadir, tuan-tuan. Bani Nadir yang merancang nak bunuh Nabi. Bani Quraizah, ya, Haji Megat, mereka menjadi musuh dalam selimut ketika perang Khandaq. Ketika orang Islam, orang lelaki berada di sempadan di Khandaq tu, ya, menjaga sempadan Madinah, orang-orang perempuan tinggal di rumah masing-masing, ada tempat lah, ada macam bunker lah. Ya, ada tempat perlindungan, ya. Tapi orang Yahudi datang untuk bunuh mereka. Dan orang Yahudi yang nak bunuh tu ialah orang Yahudi dalam Madinah. Mereka adalah Bani Quraizah dan akhirnya mereka dijatuhkan hukuman bunuh semua. Sebab mereka, ya, mengancam, ya, Nabi dan para sahabat daripada dalam. Mereka jadi musuh dalam selimut. Itu yang teruk hukuman mereka. Itu Bani Quraizah. Kalau yang konspirasi nak bunuh Nabi, itu Bani Nadir. Ya, Bani Nadir. Nabi kepung kampung mereka dan mereka menyerah kalah akhirnya setelah 2 minggu lebih kurang. Dan harta mereka menjadi harta rampasan perang. Tapi bukan ghanimah. Kita akan jumpa nanti kejap lagi. Ya, perkataan yang digunakan apa dia.
Dia panggil fai'un. Ya, ataupun al-fai. Nombor 2 tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 305. Ya, poin nombor 2, Rasulullah juga mempunyai bahagian daripada harta al-fai. Ya, al-fai'u, ya, al-fai dipanggil. Al-fai itu ialah yang dapat melalui pengepungan, tak ada perang. Kalau perang kita panggil ghanimah, ya. Tu Ustaz dah bezakan sebelum ni. Jadi dalam perang Badar dapat pada peperangan-peperangan selepasnya, ya. Sehingga daerah Hijaz. Hijaz tu ya merujuk kepada Mekah, Madinah dan Jeddah, ya, atau kawasan Hijaz. Kemudian Yaman di selatan, ya, dan Jazirah Arab. Jazirah Arab maknanya semenanjung tanah Arab. Dalam bahasa Arab jazirah makna pulau. Tapi orang Arab sudah biasa panggil semenanjung tanah Arab, ya, peninsula mereka tu sebagai island, ya. Mereka dah biasa panggil island, ya. Tapi kita tahu dia bukan island. Ya, dia adalah apa kita panggil, ya, dia adalah peninsula, ya, tapi sebutannya jazirah. So kita terima je lah. Memang itu sebutan yang dia dah panggil, so tak nak buat macam mana, ya, kita terima je lah, ya. Berjaya dikuasai oleh umat Islam. Ringkasnya ghanimah pada waktu itu sangat banyak sekali. Allah berfirman dalam suratul Anfal. Suratul Anfal. Apa makna Al-Anfal? Al-Anfal makna harta rampasan perang. Tapi gabungan daripada ghanimah dengan fai'un. Ghanimah melalui perang, fai'un tak ada perang, dikepung, mereka menyerah kalah. Kita gabungkan dua-dua ni. Antara ghanimah dengan fai'un kita dapat anfal. Itu jawapan dia, tuan-tuan. Ya, jadi orang tanya kita, apa beza anfal? Anfal ni dua-dua. Kalau ghanimah hanya satu, fai'un satu, ya. Anfal is a combination of ghanimah and fai'un. Itu jawapan dia. Boleh, tuan-tuan, ya. Okey, ringkasnya ghanimah, ya, pada waktu itu sangat banyak. Allah firman suratul Anfal ayat 41. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu, ketahuilah, annama, bahawasanya, ya, ghanimtum, apa yang kamu dapat melalui ghanimah dari min syai'in, anything yang kita dapat, anything yang Nabi dapat, ya, fa anna lillahi khumusahu, maka bahawasanya bagi Allah itu 1/5 khumus, ya. Khumus tu makna 1/5, ya. Yang tuan-tuan makan dekat kedai kedai Arab tu, itu dengan hak itu humus, ya. Tuan-tuan makan dekat Moses tu, itu humus. Ini khumus, kha, ya. Kalau khumus maknanya 1/5, 1/5, ya. Tapi kalau humus itu yang kita makan colek dengan roti tu, ya. Jadi yang di blend tu kan, ya, kacang, apa kita panggil tu, kacang kuda tu, tuan-tuan, ya. Itu humus. Yang ini khu dengan kha, ya. Kemudian wali rasul, bagi rasul, wali zil qurba, bagi kaum keluarga Nabi, ya. Inilah sumber Nabi dan kaum keluarganya, ya. Sebab bagi Allah, memang betul bagi Allah, tapi Allah tak ambil lah. Yang ambilnya Rasul, ya. Yang ambilnya kaum keluarga Nabi, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa ibnis sabil, ya. Wa ibnis sabil. Wa ibnis sabil maknanya orang yang berada dalam perjalanan, ya, menuju Allah, fi sabilillah. Maksudnya pelajar-pelajar yang belajar agama, ya, guru-guru yang kita panggil berdakwah, yang mengajar dan sebagainya, itu semua dipanggil Ibnu Sabil, dan mereka layak dapat dapat ghanimah, ya. Itu zaman perang dululah, sekarang tak ada, tuan-tuan. Sekarang zakat je lah, ya, zakat dan infak, ya, derma. Tapi kalau dulu kita ada ghanimah, tapi sekarang tak ada, sebab tak ada perang yang diisytihar oleh khalifah pun tak ada, tuan-tuan, ya. Dah jatuh pada zaman Turki Osmaniyah, ya, tahun 1923 kan, dijatuhkan oleh Mustafa Kamal, ya. Jadi beliau yang merancang, ya, menukar sistem agama tu kepada sistem Turki lah. Azan bahasa Turki, ya, tak boleh pakai tudung, ya, tak boleh pakai songkok kopiah, tak boleh dah, ya, kena pakai macam pakaian barat, ya. Jadi yang pelik tu azan pun, ya, bahasa Turki, tuan-tuan, ya. Hilang roh agama tu. Jadi itu yang pertama, ya. Atas dasar ayat ini, maka tentera perang mendapatkan bahagian 4/5 harta ghanimah, ya. Jadi 5/5, 1/5 Nabi ambil, ya. Nabi, ya, para keluarga Nabi, ya, isteri-isteri Nabi, termasuk tadi, ya, anak-anak yatim, orang miskin dan Ibnu Sabil. Mereka ni tak pergi perang, ya. Isteri Nabi ada yang pergi perang, betul, ya. Kalau pergi perang dia ada habuan dia. Tetapi kalau mereka tak pergi perang, mereka tetap dapat 1/5 sebab Nabi tak bekerja, ya. Nabi full time dakwah, tuan-tuan, ya. Jadi Nabi tak ada gaji tetap,
Ya, boleh tak Nabi ambil daripada ghanimah? Boleh lah. Memang itu sumber Nabi. Tapi bukan Nabi ambil semua. Kalau Nabi ambil semua, kaya raya lah Nabi, tuan-tuan. Ya, tapi tak. Kerana Nabi tidak melayan ya sesuatu yang mubah tadi. Cuba tuan-tuan bayang. Isteri Nabi sediakan makanan tadi banyak, ya, pun Nabi dah berubah wajah dah. Nabi masukkan makanan tu dalam talam, Nabi nak bagi kepada ahli sufah. Ya, yang duduk di belakang masjid, di balkoni tadi, tuan-tuan. Ya, yang jumlah mereka berapa ramai tadi, tuan-tuan? Berapa jumlah mereka? Berapa jumlah tadi kita sebut? Ya, boleh mencecah sampai 300. 300 Ustaz. 300, tuan-tuan. Ya, 300. Ramai, tuan-tuan. Ya, itu kalau musim sejuk lagi ramai. Ya, dan mereka tak ada makanan, melainkan sahabat-sahabat bagi. Mereka memang full time. Nabi izinkan. Kerana Nabi perlukan mereka untuk menjadi saksi turunnya ayat. Ya, sebutan Nabi, amalan Nabi. Mereka lah yang riwayat. Sebab tu Abu Hurairah banyak riwayat. Sebab Abu Hurairah tu ialah ahli sufah. Dia presiden, tuan-tuan, yang dipertua ahli sufah. Ya, Abu Hurairah. Sebab tu dia boleh banyak tuan-tuan. 5,600 hadis. Dia yang riwayat. Wahai dia masuk Islam lambat. Sebab dia full time. Ya, bila kita buat full time memang cepatlah, tuan-tuan. Ya, tapi kalau kita buat part time lambatlah sikit. Ya, nak buat macam mana kan? Ya, kita dah sibuk dengan benda lain. So kita buat part time study, ya. Slow lah sikit, tapi tak apalah. Kalau kita buat konsisten, insya-Allah kita dapat juga. Ya. Jadi melihat kepada apa kita panggil, ya, tentera dapat 4/5 tadi, 1/5 daripadanya untuk Nabi bersama para kerabat. Kita dah tahu tadi, ya, isteri Nabi, anak-anak Nabi, ya, dan Nabi pelihara banyak anak tiri dan juga anak angkat. Anak tiri Nabi sebab isteri Nabi yang Nabi kahwin tu dah ada anak, mereka janda. Ya, macam Khadijah, ya, macam Saudah kan, Ummu Habibah, Ummu Salamah, ni semua janda yang kematian suami dan mereka ada anak. Itu jadi anak tiri Nabi. Ya, dan Nabi ambil anak angkat, ramai anak angkat Nabi. Termasuklah Sayyidina Ali dulu masa di Mekah lah, ya. Di Madinah tak adalah sebab dia dah dewasa. Ya, tapi anak-anak angkat yang lain kita kata, ya. Termasuklah juga kita kata hamba-hamba sahaya, ya, yang Nabi miliki, termasuklah hamba perempuan pun ada juga, ya, yang membantu Aisyah di rumah, ya, isteri-isteri Nabi yang lain kan, sebab mereka ni ada pembantu. Ya, ada pembantu. Ya, pembantu tu bukan lebih pada nak masak, nak apa semua sebagainya, lebih pada nak menemankan mereka, menemani. Sebab Nabi selalu tak ada. Ya, jadi Aisyah kalau nak keluar malam untuk buang air sebagai contoh, kita dah baca kan ceritanya. Aisyah pergi buang air pada waktu malam. Ya, dan mesti ada orang yang temankan. Yang temankan tu adalah pembantu rumah dia lah, Ummu Mistah. Ya. Sehingga Ummu Mistah terpijak kain dia sebab malam. Dia terpijak kain yang dia pakai labur sehingga dia macam nak tombang dan dia melatah. Ya, dia kata celaka Mistah. Mistah tu anak dia. Ya, dia kata celaka Mistah. Dia terkeluar. Aisyah pun terkejut lah. Ya, Aisyah kata sebab apa cakap macam tu pada anak? Anak takkan kita cakap benda-benda tak elok. Ya, dia kata Aisyah tak tahu cerita ke anak aku terlibat fitnah kamu? Fitnah? Aisyah kata tak tahu. Sebab Aisyah memang tak tahu cerita. Ya, jadi baru Aisyah tahu rupanya, ya, ada 3 orang, ya, daripada kalangan keluarga Nabi, termasuklah anak pada Ummu Mistah tadi yang terlibat fitnah Aisyah, ada hubungan sulit dengan seorang lelaki, ya, Safwan bin Mu'attal. Itu ketika pulang daripada perang Bani Mustalik. Ya, barulah Aisyah tahu. Aisyah jumpa dengan Nabi. Nabi tak cerita, tuan-tuan. Ya, Nabi tahu tapi Aisyah tak sihat. Jadi Nabi tak cerita benda-benda yang membebankan isteri dia. Ya, jadi maknanya kita boleh belajar lah, ya, bahawasanya Nabi tunjuk macam tu. Kerja-kerja pejabat, ya, ada isu, ada apa kita panggil legal matters dekat pejabat, ya, jasan, ya, tak payah balik bagi tahu kat Noraini, tak payah. Ya, settlekan kerja tu kat pejabat sudah. Bincang dengan board of director sudah. Ya, dengan legal advisor yang lain, ya. Takkan nak bincang-bincang kat rumah, tak payah, ya. Kat rumah kita, isteri kita tu pun dah banyak benda dia nak mikir dah, tuan-tuan. Nak mikir masak apa malam ni pun tu satu hal dah. Ya, besok nak masak apa sarapan pun dah fikir dah. Ya, jadi kita nak bebankan pula. Nabi tidak membebankan Aisyah. Apa yang berlaku, tuan-tuan, ya? Baru Aisyah tahu. Aisyah tahu tu pun sebab Ummu Mistah tadi melatah. Ya, siapa Ummu Mistah tu? Pembantu rumah Aisyah. Sebab apa mereka keluar malam? Sebab nak buang air. Ya, orang dulu kan dia buang air kan 2 kali. Ya, sekali selepas Isyak, ya, kali kedua sebelum subuh. Ya, biasanya buang air waktu macam tu. Kalau kita programkan diri kita, boleh, tuan-tuan. Boleh jadi macam tu. Ya, tapi sekarang tak ada masalah lah. Ya, sebab kita ada tandas. Ya, tandas dalam rumah. Ya, orang dulu tandas tak ada dalam rumah peringkat awal. Tandas kat luar. Ya.
Lately barulah ya, apa ni, tandas duduk dalam rumah Nabi. Ada. Ya, nanti orang tanya pula, tandas dalam rumah boleh ke? Boleh. Nabi pun ada tandas dalam rumah. Ya, tapi kemudian maknanya bukan peringkat awal. Ya, peringkat dah kemudian. Maknanya peringkat ketika Nabi dah uzur, mula dah sakit dan sebagainya. Tu kata sebahagian sejarawan barulah ada toilet dalam rumah Nabi. Ya, untuk memudahkan Nabi, tak perlu nak keluar lagi. Macam tu tuan-tuan. Ya, kalau Ustaz boleh kongsi dengan tuan-tuan. Okey, ya, selesai nombor 1. Ada apa-apa soalan? Silakan. Tuan-tuan malam ni senyap tuan-tuan, tak ada banyak respon ya. Semua senyap malam ni, mengantuk ke? Ya, ada apa? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Dazliah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin soalan ni pelik sikit, tapi saya memang daripada dulu saya nak tahu. Ada soal perkahwinan Nabi Muhammad SAW. So Nabi Muhammad dia kahwin lebih daripada 4 kan, lebih kurang 11 Ustaz pernah mention kan. Jadi macam kalau orang biasa boleh kahwin 4 kan, kahwin 4 sahaja kan. Jadi kat situ dia ada dalam ayat Quran ke macam mana Ustaz? Tak ada, itu memang perintah Allah lah ya. Maknanya secara umum Nabi boleh ambil mana-mana perempuan yang baik yang boleh Nabi jadikan isteri, dan bagi Nabi tidak ada apa kita panggil, tak ada batasan. Kerana perkahwinan Nabi itu ada manfaat kepada agama. Ya, macam Aisyah kan, macam Hafsah, macam Ummu Salamah, sebab mereka ni kebanyakannya wanita-wanita cerdik. Ya, sebab apa yang Nabi buat, Nabi cakap, ya, Nabi endorse, benda-benda tu akan dirakamkan oleh isteri Nabi. Rakam tu bukan melalui tulisan. Sebab sebagian isteri Nabi tak boleh menulis. Aisyah tak pandai menulis. Ya, Hafsah yang pandai menulis dan membaca. Jadi mereka tengok. Sebab tu contoh tadi kan. Cuba kita tengok. Bila Hafsah tegur Omar, ya, Hafsah kata, why not? Ya, kalau ada delegate datang, ya, apa ni, Omar pakai cantik-cantik sikit, nak terima tetamu, dan Omar buatlah jamuan. Ya, Hafsah bagi cadangan dekat bapak dia. Bapak dia kata, Hafsah, kau kan isteri Nabi. Kau tahu kan Nabi buat macam mana dulu? Ya, macam mana Nabi buat? Pernah kan ketika kau sediakan makanan yang banyak, hidangan, Nabi berubah wajah. Nabi masukkan dalam talam, Nabi bagi dekat halus sufah. Ya, sebab apa? Sebab Nabi tak suka banyak sangat makanan. Sebab takut mengajar isteri dan keluarga Nabi, ya, tentang bermewah-mewah. Ya, walaupun benda tu tak adalah mewah sangat, tapi Nabi tak nak tunjuk. Ya, Nabi tunjuk ya bahawasanya tak boleh macam tu. Jadi Hafsah itulah yang rakamkan cerita tu. Bila Omar tanya balik, dulu bukan. Sebab apa? Kalau isteri Nabi 1 atau 2 tak cukup untuk merakamkan benda tu. Sebab Nabi punya kehidupan tu 23 tahun sebagai Nabi dan Rasul. Jadi ada macam-macam benda. Dan sebahagian daripada cerita Nabi kita tak tahu. Sebab apa? Sebab Khadijah dah meninggal. Khadijah yang banyak merakamkan perjalanan hidup Nabi, tapi kita tak dengar. Sebab Khadijah tak sempat nak cerita, dia meninggal. Ya, kalau Saudah betul. Kalau Aisyah paling lama lah. Sebab tu Aisyah paling knowledgeable. Ya, sebab dia duduk dengan Nabi 10 tahun. Ya, lebih kurang 10 tahun di Madinah. Di Mekah dia tak duduk dengan Nabi. So dia tak tahu cerita. Jadi kalau kita nak tanya cerita Nabi dekat Mekah, ya, isteri mana yang akan cerita? Saudah binti Zam'ah. Sebab dia seorang aja yang masih hidup ketika Nabi wafat. Maknanya isteri Madinah lah. Isteri Mekah. Kalau isteri Madinah ramai lah. Ya, macam Dazliah tanya tadi. Ya, memang betul 11. 2 meninggal. Ya, Khadijah meninggal di Mekah. Siapa kita panggil seorang lagi, Zainab binti Khuzaimah meninggal di Madinah. Jadi 11 tolak 2, 9. Ketika Nabi wafat, ada 9 lagi isteri Nabi. Jadi 9 ni lah yang bertugas untuk menceritakan, berkongsi, ya, maklumat, ya, ayat mana turun. Ya, sebab ada ayat yang turun masa Nabi di rumah. Abu Hurairah tak dengar. Abu Bakar tak dengar. Umar tak dengar. Isteri Nabi yang dengar. Ya, jadi benda-benda itulah ya yang kita kata sebab mengapa Nabi sahaja yang dibenarkan untuk memiliki lebih daripada 4 isteri tadi. Orang lain tak boleh. Itu kalau Ustaz boleh respon. Okey, Dazliah boleh? Okay, Ustaz, terima kasih jelas. Okey, ya sama. Ya, ada lain silakan. Ada apa? Ya. Kalau tak ada apa, kita baca satu lagi ayatnya tuan-tuan. Ya. Sebelum kita tamat. Nombor 2, Rasulullah mempunyai bahagian daripada harta al-fai. Kita dah sebut tadi. Ya. Al-fai ataupun fai'un. Ya. Harta orang musyrik yang diperolehi oleh umat dengan tidak melalui peperangan. Tak ada perang. Ya. Macam tadilah. Ya. Bani Nadir dikepung. Kemudian mereka menyerah kalah dan harta mereka, maknanya kebun, ya, bahan-bahan yang berkaitan dengan peperangan, ya, mereka punya pedang apa semua termasuklah kenderaan dan sebagainya itu diperolehi diambil oleh
Nabi dan para sahabat. Ya, yang mereka dibenarkan bawa ialah tunggangan mereka sebab mereka nak hijrah. Ya, mereka nak pergi ke Khaybar. Jadi kena adalah unta. Unta untuk mereka dan anak-anak mereka boleh. Mereka boleh bawa unta, boleh bawa bekalan makanan untuk sampai ke sana. Tapi lebih-lebih tak boleh. Rumah tak boleh lah. Fix asset macam nak bawa macam mana? Ya, kebun. Ya, tak boleh. Ya, jadi oleh kerana tu dia punya kategori harta tu dipanggil fai'un ataupun al-fai. Ya. Kemudian apa lagi? Jizyah. Jizyah ni adalah cukai kepala lah. Ya, cukai kepala yang perlu dibayar oleh orang lelaki saja. Ya, di kalangan orang bukan Islam. Sebab kalau orang Islam bayar zakat. Jadi kalau orang bukan Islam, warga negara Madinah, mereka bayar jizyah. Ya, harta yang mereka tinggalkan begitu saja kerana takut dengan kaum muslimin. Ya, itu macam tadilah Bani Nadir. Harta yang mereka berikan kepada umat Islam kerana mereka ingin berdamai. Itu maknanya hadiah yang mereka bagi termasuk juga. Ya, itu bukan melalui peperangan. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyru, ya. Ayat 6 hingga 7, ya. Jadi apa bunyi dia? Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khailin wala rikabin walakinnallaha yusallitu rusulahu ala man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, dua ayat kita boleh baca. Apa sahaja harta rampasan, fai'un tadi. Ada perkataan afa Allah. Apa yang Allah bagi dalam bentuk, ya, kita kata tak ada perang lah, ya, tanpa melalui peperangan. Ya, kepada Rasul. Maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun. Tak ada khailin. Khailin tu kuda. Wala rikabin, ya. Dan tidak pula seekor unta pun. Sebab kita hanya kepung saja. Kepung dan tak ada perang. Dan akhirnya mereka menyerah, so dapat harta secara percuma lah. Macam tu. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul terhadap sesiapa yang dikendakinya. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul walizil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil, macam tadi juga. Ya, jadi 1/5 tu adalah untuk Allah, untuk Rasul, ya, untuk kaum keluarga Nabi, lizil qurba wal yatama, anak-anak yatim. Macam ayat daripada suratul Anfal tadi yang kita dah baca sebelum ni. Ya, wal masakin, orang miskin, ya. Jadi di sini tak disebut orang fakir. Jadi macam mana? Orang fakir boleh dapat ke tak, tuan-tuan? Disebut orang miskin saja. Kak Mai, boleh tak orang fakir dapat? Boleh. Tak ada sebut fakir. Ya? Boleh tak Kak Mai? Boleh ke tak boleh? Tuan-tuan, boleh ke tak boleh? Boleh. Ya? Sebab apa boleh? Sebab apa boleh? Orang fakir tu lagi, dia termasuk dalam orang miskin. Mana orang fakir tu lagi miskin daripada orang miskin. Ya, orang miskin dia hanya 50% daripada pendapatan dia tu. Ya, maknanya kalau satu hari dia perlu RM100, ya, dengan keluarga dengan anak-anaknya dia dapat RM50 saja. Maknanya dia miskin. Ya, kalau dia dapat 50% saja daripada keperluan harian, dia dianggap miskin. Ya, jadi kalau dia dapat 25% saja, itu fakir, lagi rendah lah. Jadi kalau orang miskin mendapat, orang fakir walaupun tak sebut, dapatlah juga. Ya, kadang-kadang Quran datang macam tu, dia punya language dia, tuan-tuan, bahasa dia macam tu. Ya, wa ibn sabil, dan ini kita panggil fi sabilillah. Ya, pelajar-pelajar boleh dapat. Ya, ustaz-ustaz yang mengajar yang tak ada gaji tetap boleh dapat. Ya, kemudian pendakwah boleh dapat. Ya, golongan tentera yang tak ada gaji tetap juga, yang membantu kita kata pun boleh dapat. Jadi mereka ni boleh dapat daripada zakat. Ya, kalau sekarang zakat lah sebab ghanimah tak ada, tuan-tuan. Boleh bagi tak? Ya, sebab itulah kerajaan Selangor bagi zakat kepada student, ya, belajar agama memang boleh dapat. Tapi kalau dia nak belajar juga, ya, tak ada scholarship, nak buat medik sebagai contoh, dan bidang kepakaran dia tu hanya ada di UK sebagai contoh, ya, dan dia nak pergi, dapatlah scholarship tapi tak cukup. Boleh tak minta zakat? Zakat boleh bagi tak? Boleh. Walaupun bidangnya adalah bidang perubatan. Sedangkan bidang tu merupakan fardu kifayah, kita kata. Ya, kita perlukan seorang pakar dalam bidang apa kita panggil, bidang-bidang tertentu lah. Ya, dalam bidang ilmu falak ke, dalam bidang astronomi, dalam bidang fizik dan sebagainya, yang scholarship tak cukup. Ya, sebab cost of living tinggi kat tempat tu. Ya, dia punya tuition fee tinggi. Boleh tak zakat bagi pada mereka? Boleh, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya apa kita panggil, ya, dia punya cerita tu adalah cerita
bantuan ya daripada ghanimah kalau dulu, sebab ghanimah tak ada sekarang. Jadi zakat ajalah. Ya, zakat tu kita boleh gunakan tuan-tuan. Dan kadang-kadang orang yang terima tu ada duit. Ya, macam contoh student kan. Ya, kita kata pasal apa dia bukan anak orang susah, dia dapat sebab dia dapat atas kategori fi sabilillah. Ya, macam nanti kalau macam zakat kan ada orang berhutang, ya, ada orang yang putus dia punya kita panggil dia punya bantuan dia maknanya, ya. Tak ada, dia sesat, ya. Dia kita tengok pakai kereta besar. Ya, tapi pasal apa dia dapat zakat pula? Sebab dia memerlukan pada masa tu. Kereta besar tu memang kereta dia betul. Ya, tapi dia tak boleh nak jual lah kereta tu, ya, sebab tu dia punya transport dia. Tapi boleh tak dapat daripada zakat? Zakat boleh bagi. Ya, putus perbelanjaan, ya, dalam musafir sebagai contoh boleh dapat juga. Jadi jangan kita tengok dia tak miskin pasal boleh dapat. Yang dapat tu bukan mesti miskin, bukan mesti fakir. Ya, kalau dia student pun dapat atas dasar fisabilillah. Ya, kalau dia berhutang pun boleh dibantu oleh pihak zakat. Ya, tapi adalah dia punya syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Macam itulah tuan-tuan. Ya, kita habiskan ayat ni. Ya. Jadi cerita yang sama. Kaila yakuna dulatan baina aghniya'i minkum. Supaya harta tadi tidak beredar di kalangan orang kaya saja. Ya, jadi maksudnya macam tuan-tuan tengok negara komunis, sosialis sebagai contoh kan. Kadang-kadang dia tak benar. Dululah peringkat awal. Ya, dia tak benarkan pemilikan harta secara peribadi, tak boleh. Kalau nak juga, mana satu kereta, satu family. Dua kereta tak boleh walaupun dia mampu. Ya, jadi kadang-kadang benda tu tak menasabah. Sebab ada keperluan. Ya, sebab isteri dia kerja di Putrajaya. Duduk di Shah Alam, isteri kerja Putrajaya. Ya, tapi suami kerja di Kuala Selangor. Ya, satu kereta tak menasabah tuan-tuan. Nak naik kenderaan awam tak boleh. Ya, tak memadai. Jadi kena ada dua kereta. Jadi oleh kerana tu sistem sosialis komunis jadi kita kata tak patut, tak wajar. Ya, jadi macam itulah cerita dia tuan-tuan. Ya. So jangan sampai harta tu beredar di kalangan orang kaya saja. Wa ma'atakumur rasul fakhuzu. Apa yang Nabi datangkan, ya, apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi tunjuk, maka ambillah dia. Wa manahakum anhu fantahu, ya. Jadi apa kita panggil? Apa yang Nabi larang, ya, daripada kamu, maka tinggalkanlah. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah ini, ya, apabila mendatangkan sesuatu hukuman Allah sangat syadid. Ya, mana keras sangat hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan, ya. Itu selesailah ayat tadi. Ya, Rasulullah mengambil sedikit bahagian daripada harta fai'un untuk keperluan keluarga. Sedikit je Nabi ambil. Ya, dan bakinya digunakan untuk memperkuatkan pertahanan kaum muslimin. Mana Nabi gunakan 1/5 yang Nabi dapat tadi untuk military budget, tuan-tuan. Ya, bagi pada military. Ya, untuk buat senjata, untuk beli dan memelihara kuda, ya, untuk kemaslahatan umat Islam secara umum. Namun Al-Imam Syafi'i mempunyai pendapat yang sedikit berbeza. Ya, menurutnya harta fai'un dibahagi menjadi 5 bahagian sesuai dengan keterangan ayat ghanimah di atas. Ini pandangan Al-Imam Syafi'i, sikit ada beza. 1 bahagian merupakan hak Rasulullah dan bakinya digunakan untuk membeli dan membaik pulih alat perang dan juga untuk kemaslahatan umat Islam secara umum. Itu pandangan dia. Ya, jadi maknanya ada sikit perbezaan. Ya, setelah Rasulullah wafat, maka bahagian harta fai'un yang menjadi hak Nabi dibahagi menjadi 5 bahagian. Jadi mana Nabi dah wafat, so Nabi tak boleh terima lagi lah. Ya, jadi duit tu sebahagian masuk dalam Baitul Mal. Jadi isteri-isteri Nabi dapat peruntukan daripada Baitul Mal tadi. Yang itu diputuskan oleh ada jawatan kuasa dia lah. Ya, jadi mereka lah, ya, yang akan menentukan isteri Nabi dapat berapa. Ya, isteri Nabi yang ada anak macam mana, yang tak ada anak macam mana, ikut pada keperluan mereka. Ya, dan 1 bahagian digunakan untuk kemaslahatan umat Islam seperti, ya, memperkuatkan daerah pertahanan tadi, ya, membangunkan dinding, benteng, ya, benteng untuk fortress lah, ya, untuk defensive wall sebagai contoh, ya. Untuk membayar gaji para hakim sebagai contoh. Ya, bahagian kedua diberikan kepada kerabat Rasulullah daripada keturunan Bani Hashim. Ini kemudian, ya, yang datang kemudian. Daripada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, mereka juga dapat. Bahagian ketiga digunakan untuk membiayai anak yatim dan orang-orang fakir. Ya, kerana dalam ayat tadi ada sebut, ya, lizil qurba, ya. Jadi maknanya al-qurba tadi, ya, siapa dia? Lizil qurba tadi, mereka yang ada hubungan dengan Nabi. Ya, jadi al-qurba ataupun lizil qurba.
Adapun 45 bahagian yang selebihnya diberikan kepada pasukan yang ikut berperang dengan mengikut ketentuan. Ya, maknanya antara harta fai'un yang berjaya diperolehi umat Islam adalah harta pertanian, tanah pertanian dah dapat. Macam tadi Ustaz sebut di Khaybar kan, kawasan apa ni ladang tu. Ya, zaman Nabi benarkan orang Yahudi manage, tetapi dia punya hasil 50% bagi dekat Madinah. Tapi zaman Sayyidina Umar ambil balik. Kerana orang Islam sudah menguasai soil management, ya, soil science dia dah tahu dah, ya, tentang pengurusan ladang dan sebagainya. Pokok kurma dan sumber mata air yang terdapat di kawasan Fadak, bukan Fidak, Fadak DAK, betul kan? Nombor 3, sumber harta kekayaan Rasulullah yang lain adalah hadiah yang diberikan oleh para raja. Memanglah, ya, Nabi hantar pendakwah pergi ke Mesir sebagai contoh, ya, sampai di Egypt, ya, gubernur Egypt, raja Egypt bagi Nabi hadiah. Ya, dan hadiah tu boleh diterima, boleh. Ya, dari sumber-sumber inilah Rasulullah memiliki harta kekayaan, yakni 1/5 ghanimah dan fai'un serta hadiah. Ya, terutamanya yang banyak tadi harta rampasan perang lah, dan juga hadiah tadi. Apakah Rasulullah gembira dengan harta yang dimilikinya atau baginda bersifat zuhud? Jawapannya baginda bersifat zuhud. Kita akan tengok pada masa-masa akan datang lah, tuan-tuan. Ya, alhamdulillah kita habis sampai muka surat 307. Ya, tuan-tuan boleh tandakan. Ya, hari ni untuk bulan Disember lah, ya. InsyaAllah akan datang kita sambung. Ada soalan silakan tuan-tuan. Ada apa? Ada apa nak tanya? Ataupun ada pandangan lain silakan. Ya. Haji Nazri, ada apa Haji Nazri? Tak ada apa-apa Ustaz. Masih. Tak ada apa, ya. Ya, sama. Yang lain silakan. Ada apa tu? Haji apa kita panggil? Haji Ahmad ada? Ya. Ada soalan Haji? Tak ada, ya, silakan. Ada, kalau tak ada kita serah pada Haji Mat Syah. Ada apa Haji Mat Syah untuk penutup? Tak apa Ustaz, tak ada. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz malam ni. Sama-sama. Dan untuk minggu depan kita akan sambung dengan tadabbur Al-Quran, hasil dalam surah Muzammil, ya. Itu saja. InsyaAllah. Ya. Okey. Ya, sama-sama. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Haji Nazri. Ya, sama. Haji Nazri, Haji Mat Syah. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang dah bayar.